Okey, sekarang kita dah fokus dulu. Kita boleh mulakan kelas Ustaz ya. Boleh insya-Allah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fid din wa ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah, dengan rahmat kasih Allah, kita diberikan sedikit kesempatan lah, macam tak percaya je sebab ada slot khas untuk sesi penting amalah ni kan. Selalunya kami ni berkisarkan tadabbur dan juga sirah ataupun dengan hadis lah Ustaz. Tapi ni Allah rezekikan kami lah sebab diberi peluang kerana Ustaz Ella bercuti kan lebih kurang 3 minggu, jadinya slot tu kosong. Mungkin dalam 4 minggu ke, jadi terfikir jugalah apa salah kita ke depan kan, muslimat ni ke depan sikit cara pemikiran kita. Takkan nak kita belajar yang benda yang sama je. Benda tu berkaitan dengan kehidupan harian kan, keuangan, halal haram semua kan. Jadi kita panggil lah untuk grup kami untuk mengadakan sesi pagi ni Ustaz. Dengan itu kami sangat malu-malukan lah masa Ustaz untuk bersama-sama mengajak Asal Ramadan ni kan. Terdiri pada muslimat juga lah grup ni, tapi kebanyakannya pagi-pagi ni muslimat lain penuhnya insyaAllah kan. So dengan itu Kak Syeda dengan berbesar hati Ustaz untuk meneruskan sesi kita bagi Ustaz. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus ataupun pengurusi program kita pada pagi ini, Kak Syida, kemudian semualah pada perempuan, ibu-ibu yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah grup kita ataupun grup ni ialah grup Ahsanul Amalah. Kita tahu daripada surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, dan tujuannya adalah untuk kita nak jadikan sebaik-baik amalan kita, amalan yang konsisten, amalan yang mana mengikut sunnah ataupun landasan daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan program kita mungkin pergi pada 3 siri ni kita nak bincang tentang, dia sebenarnya alat-alat tadabbur jugalah, kan, alat-alat tadabbur daripada ayat-ayat muamalat yang kita akan, nanti saya akan sebutkan ayatnya apa yang kita ambil, apa ayat keberapa, surah apa dan sebagainya, dan ia merupakan salah satu daripada kita kata sebagai kehidupan kita, sebab muamalat ni dia tak boleh berpisah. Bila sebut buat muamalat ni, dia lebih kepada debit dan kredit kita, macam mana kita dapat duit, macam mana kita keluarkan duit kita. Jadi semua itu termasuk dalam perkara yang sangat penting, yang insya-Allah nanti kalau kita tengok dekat sini, ni kita pergi dululah kepada mungkin dah tuan-tuan dah dapat apa, perempuan dah dapat slide apa semua tu, kita nak pergi dulu kepada mengapa fik kewangan penting. Kenapa isu ni sangat penting? Jadi kita listkan kat situ, sekurang-kurangnya ada 5 perkara lah. Jadi kalau tengok yang pertama sekali adalah untuk kita jawab SPM. SPM ni ialah CJ pada masyar. Kan? Jadi SPM tu CJ pada masyar. Kenapa dia adalah satu perkara yang sangat penting? Rupanya kalau kita perhati betul-betul, setiap duit sen yang masuk ke dalam poket kita, masuk dalam akaun kita, kemudian kita keluarkan balik, kita belanja, kita infak, kita zakat dan sebagainya, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu akan ditanya. Buktinya dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Tirmizi daripada sahabat namanya Abu Barzah Al-Aslami. Riwayat Imam Tirmizi daripada sahabat namanya Abu Barzah Al-Aslami. Yang mana kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an. Takkan berganjak kaki anak Adam ini pada hari kiamat sehingga ditanya padanya beberapa soalan. Baik, jadi bila disebut tak berganjak kaki anak Adam ni, siapa-siapa pun, CEO ke dia, ustaz ke dia, mufti ke, siapa saja, maka semua itu tidak akan berganjak kaki untuk ke seterusnya, ujian-ujian seterusnya, melainkan ditanya kepadanya beberapa soalan, dan soalan itu mesti dijawab dengan tepat dan betul lah. Nak jawab tepat dan betul tu apa yang kita buat dekat dunia. Baik, apa dia? Yang pertama sekali Allah akan tanya an umri fi ma afnah. Umur yang Allah telah bagi kepadanya, apa yang dia telah
gunakan kesempatan umurnya sewaktu mana dia dekat dunia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, an-ilmi fima amal. Ilmu yang mana dia ada, ilmu yang mana dia tuntut, ataupun sebenarnya orang yang dipertanggungjawabkan juga orang tak menuntut ilmu. Kan bila tak tuntut ilmu, macam mana cara nak ibadah? Maka itu juga akan ditanya. Tetapi orang yang menuntut ilmu akan ditanya apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan ditanya ialah an-jasadi fima ablah. Tubuh badan, jasad yang Allah telah kurniakan bagi kepadanya, apa yang dia telah manfaatkan, apa yang dia telah gunakan. Adakah dia ambil perkara-perkara yang haram? Adakah dia masukkan dalam badan dia benda-benda yang boleh menghayalkan, minum arak ke kan, ataupun dadah ke dan sebagainya. Jadi semua tu Allah akan tanya. Dan dua soalan, soalan dia tak ada subjektif, tak ada objektif, tapi direct soalan ni, iaitulah Allah akan tanya debit dan kredit kita. Min aina iktasabahu an malih, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada hartanya, daripada mana dia mendapatkannya, kredit, iaitu duit masuk, dapat daripada mana, kerja apa, kalau melabur macam mana cara melabur, kalau beli emas, kan minat emas dan perak nanti kita bincang cerita emas dan perak, trade-in emas, kutuk emas, macam-macam lagi lah kan. Jadi semua tu kita nak ikut standard bagaimana Quran dan Sunnah mengajar kita, ataupun bagaimana huraiannya yang dibincangkan oleh para fuqaha, para alim ulama yang kejap lagi kita akan huraikan. Baik, kemudian Allah akan tanya juga yang keempat, yang kelima, iaitulah wa fima anfaqahu, bagaimana kamu membelanjakan harta kamu. Orang susah tolong tak? Bantu tak? Jiran-jiran kita tolong tak? Bantu tak? Adik-beradik kita zakat ingat tak? Berapa tahun ni dan sebagainya, harta-harta yang kita ada. Kemudian juga perbelanjaan kita, adakah membazir, adakah boros dan sebagainya. Semua itu Allah akan tanya. Maksudnya yang kita nak fokus pada pagi ni ialah berkenaan dengan SPM ini, soalan 5 soalan. Kita tak tahu masanya bila, apakah dia punya tempohnya, tetapi yang kita tahu yang ni yang dipanggil soalan bocor lah dekat masyar. Soalan kubur, insyaAllah dah ada soalan bocor. Kita selalu tahu siapa Tuhan kamu, apa ikutan kamu, apa kitab kamu, kita tahu. Tetapi soalan di masyar ini kita kena wawarkan, kerana dia melibatkan juga sangat penting tentang isu berkait dengan keuangan. Baik, itu saya rekalkan yang pertama. Yang kedua, kita nak pergi juga tentang bagaimana, mengapa kita kena belajar fiqh kewangan, ialah doa, supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa tidak makbul kalau sumber daripada harta kita, harta yang haram. Dan haram ni dia bagi pada dua. Satu haram yang mana kita boleh tahu dah benda tu haram, judi, riba. Tapi yang kita buat hari-hari kadang-kadang, ada lagi kita terbuat perkara-perkara yang haram. Sebab tu kena belajar, kena faqih. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "May yuridillahi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendakkan dia faham dalam agama, kebaikan yang banyak, maka Allah akan bagi dia faham dalam agama. Termasuk dalam isu berkait dengan fiqh, ibadat dan sebagainya, dan juga berkait dengan keuangan kita ni. Maka sangat penting untuk kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang bagaimana orang yang mana tidak dimakbulkan doanya kerana daripada sumber-sumber yang haram. Kata Nabi SAW, ketika mana berada di seorang lelaki berada di padang pasir, ini ada dalam hadis 40, ada dalam beberapa hadis-hadis yang lain lah. Iaitulah kata Nabi SAW, ketika mana seorang lelaki berada pada pasir dan mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab. Maksudnya dalam keadaan dia kelaparan, dia ada hajat, dalam keadaan kehausan, dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi hajat tu. Dan kemudian apa kata Nabi SAW? Wa mat'u haram wa mashrabu haram wa hudiya bil haram wal malbasu haram wa hudiya bil haram fa anna yusajabu lidzalik. Makan haram, minum haram, sentiasa dengan perkara yang haram, pakai benda yang haram, bagaimana Allah nak memakbulkan doanya. Jadi antara benda yang paling penting, biasa orang akan bincang apakah yang memustajabkan doa. Jarang orang bincang apakah yang menghalang doa. Jadi antaranya yang menghalang doa kita ni daripada mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada sumber yang haram. Kan? Jadi kita kalau nak lebih nampak lagi contohlah. Contoh pampasan insurans. Kita ambil insurans. Insurans ni 4 kali Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang. 1979, 2008, 2009
2011, 4 kali Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang bincang tentang insurans konvensional, insurans pampasan, insurans medical card, kad perubatan yang kita ambil, insurans kereta, insurans motor, semualah yang mendapat pampasan. Maka akhir sekali kata Majlis Fatwa Kebangsaan 2011 yang mana melanggar insurans konvensional, bukan takaful lah. Takaful lain. Kan ni insurans konvensional yang mana dia ambil motor dia, kereta dia, rumah dia, perubatan dia, semua dia ambil konvensional, dia dapat pampasan. Kata Majlis Fatwa, 1 sen pun tidak boleh dimanfaatkan oleh ahli waris. 1 sen pun kalau dia dapat 20,000, 30,000, 100,000, 150,000 daripada insurans konvensional, kata Majlis Fatwa, 1 sen pun dia tak boleh dimanfaatkan oleh ahli waris. Kalau manfaatkan juga, buat-buat tak tahu, doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana guna dalam rumah dia, guna makan minum anak beranak dia, balu yang ditinggalkan, isteri yang ditinggalkan dan sebagainya daripada sumber-sumber yang haram. Kata Majlis Fatwa, kalaulah isteri itu fuqara, memang fakir miskin, maksudnya memang tak ada sumber, dia boleh ambil daripada pampasan insurans, tapi sekadarnya untuk dia hidup sahaja. Kan sekadar untuk dia hidup, maksudnya untuk buat keperluan, bukan keperluan, maksudnya kepentingan lain tak boleh. Itu panjanglah, cuma nanti insya-Allah kita akan detail. Itu contohnya. Jadi kita nampak benda ni, rompak, curi, kan, genting, judi, rasuah, benda-benda yang besar. Tapi benda-benda yang kecil kadang-kadang masih ada orang terlibat. Kan kalau saya pergi ke surau masjid, saya akan kata, ni surau masjid ni, Pak Haji ni start motor bawa datang masjid ni, bawa kereta datang masjid ni, guna insurans lagi ke guna takaful? Kan, jadi sebab surau masjid memang tak ada benda ni. Saya cakap surau masjid tentang fik kewangan ni memang tak ada, dianggap asing. Tapi bila saya sebut, saya cerita, baru dia orang tahu yang sebenarnya betapa pentingnya tentang isu kewangan. Dia bukan hanya sekadar isu halal haram, tapi banyak perkara yang kita nak kena cover. Okey, itu contohlah. Yang kedua, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ibadah kita ni, betul, kalau kita mengaji Riyadhus Salihin tu kan, syarat ibadah diterima ni apa, ikhlas kerana Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tapi antara benda yang penting juga, syarat ibadah kita ni nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mesti daripada sumber yang halal, daripada sudut keuangan kita. Kan buktinya, ni setiap satu ni saya bagi hadisnya insya-Allah sahih, confirm sahih, dan saya tak gunakan hadis palsu lah. Kan Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk syurga kerana terlalu kaya, tu hadis palsu lah tu kan. Hadis mungkar, saya tulis dalam buku 40 kisah masyhur, buku hijau tu kan. Jadi itu adalah kisah yang mungkar. Kita kata Imam Nasa'i, kata Imam Ibn Jauzi dan ulama-ulama lain, kisah yang kisah yang menjadikan sahabat terlalu rendah. Abdul Rahman bin Auf sangat kaya, tiba-tiba masuk syurga merangkak kerana sebab terlalu kaya. Jadi benda-benda seperti itu kita kena elakkan. Okey. Jadi ibadah diterima dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah menyatakan bahawa kata Nabi SAW, "Wa man jama'a malan haraman." Sesiapa yang mana menghimpunkan daripada harta yang haram. Harta yang haram, tak kiralah dapat daripada mana-mana, kemudian fayatasaddaqa anhu aw minhu, kemudian dia bersedekah dengan harta tu. Dalam riwayat lain sebut infak, dalam riwayat lain sebut, maksudnya sedekah ni sebahagian daripada kehidupan kita. Kita bersedekah, kita infak, kita wakaf, ni sebahagian daripada kehidupan kita. Kemudian kata Nabi SAW, walam yakun syai'un fiha ajr wa kana isru alaih. Dia tak mendapatkan sedikit pun. Hadis tu riwayat daripada Ibn Khuzaimah, riwayat daripada Ibn Hibban, dan hadis statusnya hasanah yang boleh digunakan sebagai hujah. Maka menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan siapa yang mana berinfak, menggunakan harta daripada sumber yang haram, dia infak, dia sedekah, dia zakat. Ada setengah orang dia kata, tak apa saya keluarkan zakat, tak apa saya infak, tak apa saya cuci dengan apa, dengan bersedekah di surau masjid, saya cuci dengan taja orang pergi umrah, saya cuci dengan bagi orang ni renovation rumah, macam-macam orang tuan-tuan hari ni punya ni kan. Jadi dia kata Nabi SAW, maka dia tak mendapatkan secubit, sekelumit pun daripadanya pahala, bahkan dosa akan ditimpa kepadanya. Kerana apa? Kerana bermain-main, tidak cakna, tak prihatin terhadap sumber ataupun apa-apa yang diperolehi daripada keuangan dia. Jadi kita kata nak ibadah diterima, dan hatta kalau kita tengok doa dalam solat ni semua doa. Kan ada kait dengan nombor 2 ni, kita doa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, sebelum bagi salam minta daripada neraka jahanam, minta sekian-sekian. Tapi kita makan daripada sumber yang haram. Kita pakai daripada sumber yang haram. Kan ada orang kata pakai tak apa. Dapat duit judi ke duit rasuah,
pakai tak apa, tukar tayar kereta, kan. Sebab apa? Sebab yang tak boleh makan, dia kata. Kan, pandai-pandai, tak tahu fatwa mana dia rujuk, tapi memang tak ada dalam fatwa lah. Dia kata apa? Ambil je tak apa, tak ada masalah. Apa makan ke, yang penting jangan makan je, jangan makan minum je. Yang lain tak apa, tukar langsir, tak apa, tukar sofa tak apa. Kan Nabi sebut, wal malbasu haram. Pakaiannya daripada benda yang haram. Pakai benda-benda yang haram. Kenderaan kita pakai, lansir, rumah, sofa semua kita pakai untuk duduk, untuk berehat dan sebagainya. Jadi semua tu termasuk dalam perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Maka nak ibadah kita diterima, keuangan kita ataupun perolehan sumber kita pun mesti daripada perkara yang halal. Okey, yang keempat. Ini juga penting. Elak muflis akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi tanya pada para sahabat. Okey, atadruna man muflis? Dalam riwayat Imam Bukhari hadis sahih. Kamu tahu tak wahai sahabat, siapakah orang yang muflis? Kan, siapakah orang yang muflis? Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, maksudnya wahai Rasulullah, orang yang muflis ni apa? Malalau dinar wala dirham wala mata. Mereka yang tidak ada dinar, tidak ada dirham dan tidak ada kebendaan. Maka itulah orang yang muflis. Tapi Nabi tak jawab betul salah. Sebab sahabat jawab tu dalam konteks dunia. Sahabat jawab dalam konteks dunia. Kalau ikut jabatan insolvensi ke, AKPK ke, itulah tanda-tanda orang muflis tu, dia tak ada harta, hilang, kena sita, kan, kena lelong apa semua, maka semua tu termasuk daripada orang-orang yang muflis lah. Tetapi yang Nabi kehendaki ni dekat akhirat nanti. Maka Nabi terus menjawab, inna muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umat aku, kata Nabi SAW, ya'ti yaumil qiyamah bisalatin au bisiyamin. Datang pada hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, kemudian dengan pahala zakat, dan kemudian qad syamata hadza, dia buat fitnah, dia buat fitnah kepada orang, dia apa kita kata dalam istilah mudahnya, dia buat gosip kepada orang dan sebagainya lah, fitnah lah ceritanya. Kemudian juga kata Nabi SAW, qad qazafa hadza, dia tuduh orang tu buat benda jahat. Kemudian aklu mahadza, dia makan daripada sumber harta yang haram, kata Nabi SAW. Maksudnya, benda ni daripada asalnya jadi duit, dekat dunia ni ringgit, duit apa semua ni yang kita gunakan, dekat akhirat dia bertukar pahala. Maksudnya kalau itulah sedekah, sedekah lah. Kalau itu zakat, zakat lah. Kalau itu infak, infak. Wakaf, wakaf lah. Tetapi bila dekat akhirat, dia bertukar jadi pahala. Dia bertukar jadi pahala. Sebab kita infak, kita nak dapat pahala. Nak dapat redha Allah dan Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Sebelum tu kalau ada soalan, nak type, nanti 15 minit sebelum saya habiskan ni, saya boleh bacakan soalan, ataupun siapa nak tanya tu secara personal pun boleh untuk tanya soalan, tak ada masalah. Okay, kalau nak type pun lagi cantik, saya bacakan nanti. Okey. Jadi di sini Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang muflis ini. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang datang tadi pahala solat ni penting ibadah. Bukan saya kata ibadah tak penting. Sangat penting ibadah. Solat, puasa, solat sunat, semua tu sangat penting. Tetapi hari kiamat, dia akan datang pahala-pahala yang banyak ni. Dan kemudian kalau kita ada maki orang, ada makan benda yang haram, ada ambil harta orang, zalim ke orang dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, pahala kita tu akan transfer, akan berpindah kepada orang yang kita zalim, orang yang kita maki, orang yang kita tipu, orang yang kita tuduh tadi, dia akan berpindah macam tu. Dan kemudian kata Nabi SAW, sehingga semua orang dah tuntut, tetapi masih ada berbaki lagi. Maksudnya masih ada lagi kita punya sisa, bukan sisa dah, pahala kita tu dah habis. Yang mana? Yang solat, puasa, zakat, haji semua tadi tu lah. Dah bagi semua dekat orang, distribute, dah transfer. Dan kemudian kata Nabi SAW, diambil pula dosa orang tadi tu, yang mana-mana masih berbaki, ditimpakan pula kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW, thumma turiha ilan nar. Kemudian orang ni dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok, orang ni pahala solat banyak, pahala puasa banyak, zakat banyak dan sebagainya lah. Banyak pahala. Kita buat pahala insya-Allah. Ahsanu amalah, kita nak jadi amalan yang paling terbanyak, kuantiti, kualiti dan kemudian paling terbaik, konsisten, istiqamah, kita nak jadi yang macam tu. Tetapi kita kena cakna sikit tentang keuangan ni. Sebab kita bimbang takut nanti benda tu jadi debu, jadi tak berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ada ibadah-ibadah yang melibatkan isu-isu berkait dengan keuangan dan juga menjadikan kita muflis dekat akhirat. Okey, kemudian yang seterusnya ni saya ringkas-ringkas sajalah kenapa penting. Okey, elak penipuan dan juga skamer. Kan? Saya bersipatilah dengan dia, skamer ni dekat mana-mana, perempuan dekat mana-mana pun ada, dekat luar sana.
atas nama badan-badan pihak berkuasa, LHDN ke apa semua, ataupun atas grup-grup travel umrah ke apa semua yang baru ni kan. Jadi 400 lebih tu tak logik tu kalau kita mengaji muamalat. Kalau tengok betul-betul tu, sebenarnya kita faham bahawa sebenarnya ini adalah scammer. Kan, ini adalah scammer. Kita macam mana nak tahu ciri scammer ni? Banyak cara sebenarnya tuan-tuan. Banyak, puan-puan. Banyak cara. Kan, kalau sebagai contohnya, kita belajar ni untuk elak penipuan dan scammer. Kan, sebagai contoh kita kena tahu kalau kita nak pergi dengan satu syarikat ataupun kita nak melabur, kita kena tahu syarikat ni buat apa. Apa pelaburan yang dia buat dalam syarikat tu. Kan ramai orang dia akan tertarik dengan persen, dengan profit keuntungan yang dia dapat. Dia tengok syarikat A, syarikat B, syarikat C. Syarikat A bagi 3%, syarikat B bagi 5%, syarikat C bagi 10%. Dia akan pilih yang C. Dia tak pilih, tak tahu halal haram lagi, dia tak pilih yang tu. Sepatutnya dia kena check banyak perkara. Check ada watchlist kat bank negara ke, ada di dalam pemerhatian, senarai pemerhatian bank negara ke, dia boleh check banyak tempat kan. Dia boleh tengok dia punya buku annual report. Sebab tu syarikat ni, kalau dia nak buat pelaburan, tiap-tiap tahun dia mesti keluarkan buku annual report dia supaya kita tahu profit dia dapat berapa. Kalau contoh ada penasihat syariah, siapa penasihat syariah dekat tempat syarikat dia. Penasihat syariah bukan duta. Sebab hari ni ramai orang terkeliru antara duta dengan penasihat syariah. Dia tanpa gambar ustaz, dia bayar 5,000 kat ustaz tu. Saya banyak syarikat offer macam tu tuan-tuan. Syarikat haji, syarikat umrah, banyak offer. Berapa ribu, sekian-sekian. Saya kata saya tak nak. Minta maaf saya tak dapat ni sebab saya terlalu sibuk sebagainya. Sebenarnya saya memang tak nak. Sebab apa? Kalau nak kata untuk patuh syariah, bukan tanpa gambar ustaz. Nak kata untuk patuh syariah, bukan ambil mana-mana ustaz upah bagi 5,000 ke 10,000 jadi duta. No, itu bukan menjadikan syarikat pelaburan itu patuh syariah. Nak jadi syarikat pelaburan itu patuh syariah, dia kena ada dua aspek. Pertama, semakan secara menyeluruh apa yang ada dalam syarikat tu. Kena tahu. Maksudnya, yang penasihat syariah ni bukan tanpa gambar dia. Dia mesti tahu. Maksudnya apa? Berdaftar ke tidak, ada tak benda-benda yang bertentang dengan dokumen polisi, dengan bank negara, bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan undang-undang, semua tu dia kena semak. Itu dia punya first, semakan kepada semua company. Yang kedua, dia kena tengok pula cara bagaimana company generate income. Maksudnya kalau dia melabur atas kontrak pelaburan yang macam mana? Apa cara pengurusan dia? Kan, apa cara kaedah pelaburan yang dibuat tu, adakah menepati syariah ataupun bagaimana? Itu yang kedua. Kalau pergi layer yang ketiga, iaitu nak kena semak sistem. Kalau sistem yang digunakan, katalah contoh dia guna sistem tu apps ke apa ke, semua kita kena tengok, nak tahu kontrak tu berlaku dekat mana, akad tu berlaku dekat mana, sistem tu sesuai ataupun tak daripada sudut, ada tak benda-benda larangan daripada sudut syariah. Memang susah sebenarnya nak bagi satu-satu company tu status kepatuhan syariah. Kan, jadi kalau kita tengok tu sekadar tampal, sekadar apa gambar, maksud kita tak perlu untuk ditipu. Saya pun banyak gambar-gambar saya digunakan kan, dia tampal dekat syarikat dia. Deposit minimum untuk pelaburan tu RM250 kan. Banyak dekat dalam Facebook lah apa dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya untuk elak penipuan dan skamer ni, dia bukan isu kesedaran ke apa. Belajar fiqh muamalat. Akan tahu selok-belok dia punya cara dia, kontrak dia. Sebab ramai juga dekat luar sana, dia kata syarikat kami guna kontrak, patuh syariah. Kita sedaplah kita dengar kan, patuh syariah, guna kontrak. Kita tanya dia, okey kontrak apa? Dia kata kami guna kontrak ni murabahah. Okey, cuba terang sikit macam mana kontrak murah. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu, dia pun dengar kuliah juga. Scammer pun dengar kuliah. Jadi bila dia dengar tu, kita buat kontrak murabahah lah. Padahal tak tahu apa pun. Kan? Jadi benda-benda seperti ini nampak simple, tapi hakikatnya dia mengelabui dan menipu orang-orang di luar sana atas kata patuh syariah, atas kata ada penasihat syariah, atas kata ada kontrak yang patuh syariah. Jadi penipuan-penipuan seperti ini kita boleh buktikan, kita boleh dapatkan, dan itulah sebenarnya yang dibuat ramai orang dekat luar sana. Banyaknya saya sebut, yang buat tu adalah orang Melayu Islam kita. Sebab mereka tahu. Cina tak buat. Sebab mula-mula angkat telefon pun nak bagi salam pun tak boleh lah kan. Jadi dia ni bagi salam. Assalamualaikum Cik. Jadi kami ni daripada LHDN, kami dah semak contoh dah kan. Ataupun Assalamualaikum Cik, kami daripada syarikat pelaburan sekian dan sebagainya lah. So bagi salam. Ini yang buat tu orang Melayu, orang Islam. Jadi kita kata inilah penting tentang isu penipuan ni, kita perlu semak dan juga kita perlu faham bila mana kita belajar ataupun berbincang tentang fiqh keuangan Islam ini. Okey. Kemudian kita nak pergi perkara haram dalam keuangan Islam. Okey. Kata Imam Syafi'i ada 6. Dan juga sebahagian lomak-lomak yang lain dan sebagainya, kata mereka ada 6 perkara.
Jadi kalau benda ni ada dalam transaksi kita, keuangan kita, maka pada waktu itu dia menjadikan kontrak kita itu haram. Kan? Sama ada riba, kemudian judi, kemudian ada unsur penipuan. Penipuan ni macam-macam. Ini pelabur, peniaga, ini semua kena faham tentang isu penipuan ni. Apa-apa perkara yang boleh mengelakkan dia daripada terjerumus kepada menipu. Kan kadang-kadang tu buat disclaimer lah. Kan warna ke apa ke, tu pun banyak. Nanti kita bincang lah untuk next kita punya perbincangan. Zalim dan juga rasuah. Kan atas nama rasuah ni macam-macam lah. Duit kopi lah, duit renovation rumah lah, duit pergi umrah lah. Kadang-kadang tu dia bukan dalam bentuk duit. Dia dalam bentuk perkhidmatan. Hantar orang pergi umrah. Kan tiba-tiba sampai batu bata dekat rumah dia. Oh, renovation rumah. Dia tak bagi duit. Dia tak bagi cash. Tapi sampai 5 lori batu bata dan kelengkapan untuk renovation rumah. Nampak? Cara orang rasuah sekali bijak. Dia macam-macam cara. Kan? Dia tak semestinya rasuah itu hanya dengan cara cash back in. Orang tak guna dah back in dalam account sekarang ni. Tak ada sangat dah. Kan? Tapi kalau ada tu memang kita kata expert lah, power lah kan. Tapi biasanya macam tu. Supaya orang tak nampak. Mengelabui mata orang yang dia ni bukan rasuah. Tu dia punya konsep. Kemudian isu-isunya gharar. Gharar ni adalah uncertainty. Maksudnya ketidakpastian, ketidakjelasan. Apa yang tak pasti, apa yang tak jelas. Contoh popular baru-baru ni, viral dekat TikTok ialah jual beli secara tu bakul. Nak beli barang secara bakul. Kan jadi dia timbang tu apa-apa yang dapat dalam tu lah, apa-apalah, tapi RM RM5, RM RM10. Kan apa yang dapatlah. Yang tu sebenarnya praktik zaman jahiliah dah ada lah. Kan benda tu dah ada. Gharar ni benda-benda yang dia berlaku dalam jual beli, dia berlaku dalam pelaburan. Kan kalau kita mengaji betul-betul gharar ni, insya-Allah tak kena tipu. InsyaAllah tak ada unsur-unsur yang kita cepat sangat nak masuk. Kan sebab gharar ni dia nak kejelasan, kepastian untuk kita buat sesuatu benda. Kan contoh kalau kita melabur, okey, siapa board dia, siapa board of director, siapa dia punya orang-orang besar dalam syarikat, apa perjalanan syarikat, apa pelaburan yang syarikat buat, ke mana syarikat melabur, bagaimana laporan keuangan syarikat. Memang takkan kena tipu lah. Sebab benda tu, gharar ni kita nakkan kepastian. Kan kita beli kereta, kita nak tahu apa sebenarnya kereta ni. Kan kita jual beli apa-apa barang, kita kena tahu berat berapa, kuantiti berapa, sampai bila kalau post, semua sekali. Jadi itu bab gharar ni kalau sempat nanti kita akan sentuh lah. Okey, kemudian ihtikar. Ihtikar ni dia, kata Nabi SAW, la yahtakir ila khatib. Ihtikar ni ialah menghimpunkan makanan asasi, simpan makanan asasi, menimbun makanan asasi. Asasi ni maksud gula, garam, apa, beras dan sebagainya. Dan kemudian dihimpun tu, disimpan tu, menunggu harga betul-betul naik, kemudian baru dia jual dengan harga berlipat kali ganda. Saya buat contoh gini. Satu kedai runcit, kan, dia tahu minyak mahal, contohlah kan. Kan, mungkin minyak akan naik lagi, maka dia buat macam mana? Dia beli bandar minyak tu banyak-banyak, dia simpan dalam stok kedai dia. Kalau ada orang nak beli pun, tengok orang. Kebanyakannya dia tak jual lah, sebab dia tahu nanti akan naik. Jadi bila harga betul-betul naik, baru dia keluar stok barang dia, baru dia jual. Maksudnya, nak ceritanya apa dia? Iaitulah dia dapat keuntungan berganda dan dia sorok barang, dia tipu, dia kata tak ada, dan kemudian baru dia keluarkan ketika mana harga melambung tinggi. Maka itu dipanggil ihtikar. Ni pada makanan asasi lah. Kan contohnya kita katalah, ramai katalah contohnya kan, gula takkan ada lagi di pasaran bermula 2024. Contohlah. Kan sebab apa? Sebab apa ni, ladang tebu banjir ke apa semua dan sebagainya lah kan. Lepas tu tebu kena penyakit ke apa ke. Dan kemudian dia pun beli stok gula banyak sekarang ni. Dia packaging elok-elok, dia simpan elok, bungkus elok-elok, letak dalam kedai dia. Dan kemudian bila 2024 gula betul-betul tak ada ataupun gula dah tinggal sikit di pasaran, baru dia buat keluar dan dia jual dengan harga sekilo mungkin RM10, RM20 macam tu. Jadi dia jual dengan harga berlipat kali ganda. Islam tak macam tu. Islam waktu susah, semua susah. Waktu kita ada, semua kita ada. Orang nak beli, tetap kena jual. Sebab benda tu ada. Bukan simpan untuk naikkan harga. Maka benda tu dipanggil ihtikar yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Itu contohlah. Nanti gharar dengan ihtikar ni mungkin saya tak sempat cover, mungkin saya sempat sentuh-sentuh sikit je lah nanti insyaAllah. Okey, so kita nak pergi. Riba dalam konteks masa. Okey, jadi kita nak kena faham apakah maksud riba. Sambil tu saya intai soalan sikit kalau ada.
Okey. Ada hadis. Okey, betul. Uh, Okey. Okey, setakat ni belum ada. Okey, kemudian riba dalam konteks masa. Riba ni bukan komputer riba ataupun duduk riba. Jadi kita nak tahu riba ni sebenarnya apa dan ramai orang terlibat dengan riba. Termasuklah kadang-kadang orang yang pergi mengaji, orang yang pergi surau masjid, orang yang ada sikit agama lah. Tapi disebabkan, sebab riba ni, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir menyatakan riba ni dia satu benda yang mengelirukan di kalangan para ulama pun masih ada unsur-unsur kekeliruan. Kan? Sebab dia nak kena orang dalam bidang dia. Nak kena orang yang betul-betul berada pada tiap-tiap hari duk buat benda tu, benda yang sama. Tiap-tiap hari duk tengok benda yang sama. Check benda-benda yang sama. Maka baru kita akan dapat faham sebenar riba. Sebab riba ni kita tahu riba tu dalam emas perak, kan? Riba tu dalam makanan, nanti kita akan bincang detail lah. Jadi hari ni punya kuliah ni kita nak fokus kepada isu semasa dan kita nak buang lah, nak elakkan lagi benda-benda yang mungkin kita ada terlibat dengan isu berkait dengan riba. Okey. Kemudian yang kedua kita akan tengok ancaman riba. Yang ketiga kita akan tengok dalam konteks masa. Okey, so kita nak pergi dulu maksud riba. Okey, riba ialah pertambahan pada, saya akan buat contoh yang banyak supaya kita mudah faham. Sebab ada setengah orang dia, alah riba ni saya tak sampai sekarang tak faham. Apa itu riba? Apatah lagi dalam konteks masa lagi tak faham. Okey, tak apa. Hari ni insya-Allah balik ni habis kuliah ni kita faham. Okey. Riba ialah pertambahan pada barang ribawi apabila melakukan pertukaran. Okey, highlight dekat situ. Pertambahan pada barang ribawi. Okey, bila buat pertukaran tu dua jenis barang, kita tukar, jadi ada pertambahan pada barang ribawi, jadi riba. Barang ribawi tu apa dia nanti kita bincang. Okey, kemudian yang kedua, berlaku pertangguhan padanya. Okey, pertama tambah pada barang ribawi, yang kedua berlaku pertangguhan padanya. Okey, highlight dua perkara ni dan saya akan bawakan contoh yang banyak supaya kita mudah faham. Okey, pertama sekali, dalam hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal milhu bil-milhi wasya'iru bil-sya'iri wat tamru bil-tamri wal burru bil-burri." Kata Nabi SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Okey, buat garis. Garis yang pertama ni tulis kat situ barang berharga, kan, ataupun kita kata sebagai bernilai lah, ataupun alat untuk mengukur nilai, menyimpan nilai. Namanya ialah emas perak. Okey, dua item. Dia ada 6 item je, dia ada 6 item. Okey, kemudian yang kedua seterusnya, barang makanan asasi boleh disimpan. Okey, letak dekat bawah tu bali, gandum, garam, kurma. Tu dia punya konsep. Saya tak buat sebab saya ringkaskan slide ni. Okey. Jadi kita pergi dulu, pertama sekali adalah pada barang yang berkait dengan alat pengukur nilai tadi ataupun nilai emas dan perak. Okey, saya buat contoh. Katalah Kak Sida ada, ni saya buat contoh lah kan. Okay. Kak Sida ada gelang, berat dia adalah 9 gram. Okey, gelang ni tak kira lah design pulut dakak ke, design daun ketum ke, design apa-apa jenis design lah. Roti ban punya design ke, design Turki, design lama, apa-apa jenis design. Saya pun tahu juga. Okey, jadi nak tahu. Okey, so maksudnya ada 9 gram. Okey, jadi tiba-tiba tengok pula pada Kak Liza. Kak Liza tengok, cantiklah gelang tu. Panggil Umi lah kan, ataupun Kak Sida kan. Cantiklah gelang tu. Saya ada rantai. Kan. Jadi tiba-tiba Kak Sida pun tengok, saya pun berkenan juga dengan rantai tu. Yang ni berapa gram? Yang ni 9.5 gram rantai saya ni. Yang ni ialah ataupun 9.1 gram. Okey, 9.1 gram. Saya punya gelang ni 9 gram. Baik, jom kita tukar je lah. Harga pun lebih kurang je kot kan. Emas pun 916 kan. Jadi kita tukar. Baik, tak boleh buat pertukaran tu kerana pertambahan pada barang ribawi. Okay, so nak tukar mesti 9 gram dengan 9 gram. Itu konsep dia. Jadi baru nampak tu kan. Jadi 9 gram dengan 9 gram. Sama lah macam cincin, macam gelang, macam subang dan sebagainya. Anting-anting. Jadi semua tu, kalau nak buat pertukaran suka sama suka, pertama sekali dia kena pastikan ialah sama berat dia. Okay, sama daripada sudut berat dia. Okay, contoh yang lain. Saya ada garam bukit.
Tadi cerita pasal garam ni makanan pula garam. Tadi yang nilai tu ialah emas perak, yang makanan yang boleh disimpan tadi garam, kemudian bali, gandum dengan kurma. Okey, saya ada garam bukit 2 kilo. Kemudian mungkin B pula dia ada garam juga tapi dia garam laut, garam kasar. Ada sekilo kan, ataupun 5 kilo contohnya, dia ada 5 kilo. Lepas tu tengok garam bukit ni lebih kualiti lah, apalah semua dan sebagainya, jom kita tukar. Kan yang ni kita ambil garam bukit tu, garam laut tu ialah 3 kilo, nak tukar dengan garam bukit 2 kilo, riba. Okey, riba. Itu benda yang diharamkan oleh Nabi SAW dan juga tidak dibenarkan. Samalah kurma, sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada hadis Bilal radhiyallahu anhu, hadis sahih, ketika mana Nabi SAW tahu Sayyidina Bilal ada sebahagian sahabat ni dia tukar kurma. Kurma dia panggil tamr radhi. Kurma yang kurang kualiti dengan kurma yang berkualiti. Tamar janib kan, ada kurma yang kualiti dengan yang kurang kualiti. Macam kita sekarang ni mekjol ke ajwaf nak tukar dengan kurma biasa. Contoh gitulah. Okey, jadi mereka buat apa? Mereka tukar yang kurang sikit ni dia lebih kilonya, 2 kilo contohnya. Kan. Ataupun 2 gantang lah, ataupun berapa mud lah diguna istilah tu, gantang ataupun cupak dalam hadis tu, dan kemudian ditukar dengan yang tadi, yang kecil tadi tu. Yang harga mahal tadi tu. Maka yang harga mahal tadi tu, katalah contohnya setengah kilo, yang ni 2 kilo, tukar. Maka kata Nabi, ainur riba, itulah riba yang jelas, iaitu yang diharamkan di dalam agama kita. Riba yang tidak dibenarkan. Kan? Jadi sebenarnya maksudnya dia pada item ribawi, iaitulah 6 tadi tu, apa dia? Emas, perak, bali, gandum, garam, kurma, yang mana ada pertambahan salah satu bila mana melakukan pertukaran. Maka pada waktu tu dia terjatuh dalam unsur riba. Okey, itu bahagian pertama yang dipanggil ada pertambahan. Yang kedua, item yang sama tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, dia mesti on the spot bila kita buat pertukaran. Contoh tadi, Kak Sida tadi dengan Kak Liza tadi, nak buat pertukaran tu tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh bertangguh. Maksudnya kena bawa gelang tu, gelang 9 gram, yang tadi pun rantai 9 gram, kita kena on the spot. Dia tak boleh bertangguh. Tak boleh saya bagi dulu gelang ni, rantai tak apalah minggu depan pun boleh bagi. Tak boleh. Itu berlaku pertangguhan. Pertangguhan itu adalah riba. Sebab apa? Sebab Nabi syaratkan 2 benda ni. Dalam hadis Ubadah bin Samit tadi, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, nampak macam kepeningan sikit dalam tajuk ni, tapi tak apa. Saya cuba bawa contoh-contoh yang banyak supaya nanti kita dapat faham. Sebab nanti masuk isu semasa, baru kita tahu, banyaknya riba yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian. Baru kita nampak nanti. Okey, ni sebab maksud kan. Okey, jadi berlaku pertangguhan. Yang ni esok ke, lusa ke, ataupun contohnya gini, kita deal dengan satu orang yang menjual emas. Hari ni ramai je orang beli emas online apa semua, kemudian pakai pos, kemudian bayar risk tanggungan pada pembeli. Bila beli emas secara pos dan sebagainya, ramai je. Kan? Tak percaya masuk grup Jom Emas 2. Grup Facebook. Kan? Jadi banyak beli emas dengan cara bertangguh. Kadang tu, seller sengaja menangguhkan untuk pos emas tu. Katalah contoh, kita masuk grup tu, kita berkenan dengan emas. Emas ni ada 2. Satu emas perhiasan, gelang apa semua tu. Satu emas berbentuk gold bar. Gold bar ni yang biasa orang akan simpan lah, 5 gram, 10 gram yang dekat tu kan. Yang dekat dia tu. Ataupun mungkin juga dalam bentuk dinar. Dinar tu adalah dikeluarkan oleh Yapim, dikeluarkan oleh sekian-sekian dan sebagainya. Kita beli. Jadi beli tu sebenarnya, syarat dia ialah, pertama, kata Nabi SAW, kalau kamu emas dengan emas. Sekarang ni bukan emas dengan emas. Emas, kita beli dengan ringgit. Kan emas beli dengan ringgit. Maka kata Nabi SAW, fa idza ikhtalafa al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Kalau benda tu kamu nak tukar, kata Nabi, mesti 2 syarat. Pertama, mislan bimisling, sama berat. Okey, tadi emas tadi 9 gram 9 gram. Kemudian juga dia sama serahan dia on the spot. Yadan biyadin kata Nabi. Mesti on the spot. Ni semua saya keluarkan dia punya kaedahnya tu daripada hadis Nabi dan riwayat Imam Muslim daripada Ubadah bin Samit yang kita sebutkan tadi. Maka Nabi kata nak tukar tadi tu emas dengan emas, kan, kurma dengan kurma, 2 syarat. Syarat apa? Sama berat, sama timbangan, dan kemudian juga mesti sama mesti on the spot.
mesti serahan segera. Okey, kalau tak sama macam mana? Itu isu-isu panjang sikit lah. Kalau tak sama, contoh kita bayar duit lebih ke, katalah untuk 1 gram tu, katalah 9.1 gram. Jadi 9.1, 1 gram harga hari ni katalah RM260 ke contoh ke. Jadi kita tukar tu bayar dengan 260. Macam mana pula? Itu kejap lagi kalau ada masa ni kita bincang. Cuma ni saya nak bagi faham dulu macam mana boleh berlaku riba. Kan? Macam mana boleh benda tu boleh terjadi. Okey, itu cerita kalau riba pula dah. Itu cerita kalau emas dengan emas. Macam mana kalau kita beli emas? Okey, kata Nabi SAW, fa idza ikhtalafa al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Kalau berbeza jenis, maka berjual belilah kamu ikut suka hati kamu, melainkan dengan satu syarat saja. Dia tak perlu sama dia punya timbangan ataupun berat sebab dia bukan item yang sama. Bukan emas dengan emas, bukan kurma dengan kurma. Tapi ni item berbeza. Duit, ringgit, nak beli emas tadi tu. Jadi kita ada duit, kita ada emas. Jadi item berbeza. Kan item berbeza. Yang ni duit, yang ni emas. Maka kata Nabi, bila beza, maka belilah sesuka hati kamu, tak kisah beratnya, tetapi kena on the spot. Mesti dia serah terima secara serta-merta. Orang Kedah kata lani juga. Lani ni dah jadi bahasa kamus dewan dah. Jadi kalau buka kamus dewan tu, lani tu maksudnya segera, sekarang juga. Okay? Jadi contohnya gini, kita nak pergi travel, nak pergi umrah ke, nak pergi Thailand ke, nak pergi mana-mana lah, bercuti ke apa, kita kan mesti nak kena buat foreign exchange, iaitulah pertukaran mata wang asing. Kita nak tukar dekat pengurus mata wang Blessing, kita nak tukar dekat money changer. Jadi waktu tu, bila kita nak tukar tu, kan, apa syarat dia? Maksudnya, ringgit nak tukar dengan bas, ringgit nak tukar dengan euro, ringgit nak tukar dengan rial. Satu syarat, mesti on the spot. Mesti kita pergi kat kaunter tu, kita tukar di situ waktu tu, segera. Maksudnya bagi 2,000, tunggu kat situ, terus dapat duit tu. Baru kita pergi. Tak maaf saya batuk sebenarnya. Dah 6 hari dah kot. Influenza. Kan? Jadi demam tu, kemudian dengan batuk dan sesama, isteri pun kena. Nasib baik kucing-kucing saya 2-3 ekor tu tak kena. Jadi walaupun keadaan macam tu, tapi alhamdulillah lah, lebih baik lah. Okey. Jadi bila kita sebut tentang isu tadi, maka tukar dekat pengurus mata wang Malaysia tu, mesti macam tu syarat dia. Sama juga bila kita beli emas, mesti on the spot. Mesti on the spot. Maksudnya on the spot ni ialah, nanti saya sebenarnya ada cara, macam mana cara supaya nak on the spot tu. Kan antaranya ialah, kalau kita jual emas secara online, okay, jual emas secara online, kita bila pelanggan masukkan duit dalam akaun kita, sebab contoh kita setuju untuk beli item ni 1,000, emas lah, kan, beli harga 1,000, maka dia pun back in lah kepada kita. Dia memang yakin lah kita ni memang penjual yang jujur lah, kan, yakin. Jadi dia pun beli kat kita. Bila beli tu, macam mana caranya? Sebab tu tak on the spot, sebab kita duduk kat Penang, yang pelanggan ni duduk kat Kota Baru, Kelantan contohnya. Jadi dia suka dengan barang ni, dia pun belilah secara online. Jadi beli secara online tu kena sampai kepada kita, patutnya on the spot, patut terus dapat lah. Itu konsep dia. Tapi tuan-tuan, jangan perempuan, jangan duk fikir beli tudung, beli apa kat Shopee. Yang tu bukan item ribawi. Nak sampai 2 minggu lagi pun tak ada masalah. Setahun lagi nak sampai pun tak ada masalah. Sebab dia bukan barang ribawi yang 6 tadi tu. Kan, tudung ke, beli apa, beli roller ke, beli apa-apa lah kan. Itu tak termasuk ni. Tapi kalau beli emas dekat Shopee, sebab tu saya ada satu company ni, dia koperasi. Bila mereka jual emas dekat Shopee tu, mereka tak tahu patut syariah ataupun tak. Jadi kita suruh bawa turun semua, jangan jual dekat Shopee. Sebab ketidakpatuhan syariah, bila mana kita nak menyerahkan tu, kita tak dapat serah segera sebab dia punya waktu-waktu dia tu ada late dia, ada lambat dia, dan kemudian barulah dapat kepada customer. Jadi yang tu yang kita bimbang nanti akan jadi riba. Maka tak boleh sebab berlaku apa? Pertangguhan. Tu dia punya konsep dia. Jadi kita bawa turun semua di platform Lazada apa semua ni, kita bawa turun. Kan tak boleh jual kat situ. Kan kita kena jual dengan cara yang lebih untuk menyatakan patuh syariah lah. Okey, jadi macam mana nak kata patuh syariah? Okey, gini. Maksudnya seller, penjual tadi tu, bila dah back in duit tu, dia tak boleh guna duit tu, tak boleh guna, kena simpan dalam akaun dia sebagai wadi'ah ya dhamanah, ataupun dipanggil sebagai amanah lah pada dia. Dia simpan sebagai amanah, dan selepas tu bila emas dah sampai ke tangan pembeli, pembeli tangkap gambar, ni parcel apa semua ni dah sampai,
Mas pun buka, okey, tak ada masalah, terima kasih kerana jual beli, sampai hantar dekat kita sebagai penjual. Kita pun baru kat situ berlaku akad jual beli. Saya beli, saya jual. Saya beli ni, saya jual. Baru berlaku. Jadi duit tadi tak boleh usik sehingga emas tu sampai kepada tangan pembeli. Kan, tapi benda ni sebenarnya agak susah sebab biasa orang akan rolling duit tu. Cuma kita nak kata sebenarnya ada konsep yang mana kita boleh praktikkan, boleh jual beli emas secara online, tapi dia bukan lagi, saya sebut ni, saya kod ni, bukan seperti mana yang tadi tu, melainkan dia pegang duit tu sebagai amanah, dah sampai emas tu, barulah waktu tu berlaku kontrak jual beli. Kiranya yang tadi tu, yang dia back in tu belum jual beli lagi. Sebab emas belum sampai. Emas mesti sampai dulu, baru berlaku jual beli. Sebab kalau dah beli, maksudnya dah kontrak saya beli, kemudian emas duit tu dia dah guna, itu dah berlaku jual beli. Sedangkan ada penangguhan pada barang yang telah dibeli, iaitu emas tadi, maka dia berlaku riba. Dia agak complicated sikit tuan-tuan, tapi tak apa. Itu cerita dia. Cuma kita nak perhatikan benda ni. Okey, tak apa. Ini secara ringkas, nanti kita buat contoh-contoh semasa yang kita pun mungkin tak sangka kadang-kadang. Okey, jadi yang ni kita nak pergi dulu. Simple sikit, iaitulah apa dah sekarang ni, saya okey. Okey, kita pergi kepada ancaman. Ancaman ni pertama sekali, dia rasuk syaitan kekal dalam neraka. Biar betul tak? Betul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menyatakan mereka yang mana makan riba. Ramai orang kata ayat ni kata makan riba. Kalau kita transaksi riba tak ada masalah. Beli kereta, beli apa secara riba sebab bukan makan. Tapi Allah sebut alladzina ya'kulu ni, kebiasaan orang buat riba ni memang nak makan. Memang untuk kehidupan dia nak makan. Jadi bukan bermaksud benda tu hanya sekadar untuk makan. Ni nak kena betulkan. Ayat tu memang Allah kata yang mereka yang makan riba. Tapi kenapa guna makan? Sebab biasanya orang buat riba ni untuk makan. Bukan sebab hanya makan je, yang tak makan boleh buat riba. Itu silap. Okey. Jadi Allah kata apa? Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mereka ni di hari akhirat akan berdiri dalam keadaan terhuyung-hayang seperti kerasukan syaitan, mabuk. Seperti kerasukan syaitan. Disebabkan mereka ni lah yang zaman jahiliah dulu kata, apa beza jual beli dengan riba? Jual beli pun dapat untung, riba pun dapat untung. Sebab kata macam itulah dia, pertama dia rasuki syaitan, kemudian hujung ayat 275 tu Allah kata hum fiha khalidun. Mereka yang kata macam tu kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat riba ni, dia seakan-akan sama macam dosa syirik. Kerana menolak tentang isu riba, menolak tentang dosa riba, dosanya sama seperti syirik. Siapa yang sebut? Allah sendiri yang sebut. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia punya sebab dia. Okey, kemudian Allah sebut disempitkan rezeki. Ayat seterusnya 275, 276, 277 Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menyempitkan ataupun Allah akan menyusutkan riba dan Allah akan mengembangkan sedekah. Kan ini daripada sudut dia punya berkat dia, dia punya rezeki dia dan sebagainya. Berkait dengan riba Allah akan sempitkan rezeki, tapi berkait dengan infak sedekah ataupun jual beli yang dibenarkan oleh syarak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan. Kemudian dia laknat oleh Allah dan Rasul. Ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan daripada Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akila riba wa mukilahu wa syahidai wa hum sawa. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat. Laknat ni hilang berkat. Kata Syekh Mullah Ali Qari, maksud laknat biasa ada dalam hadis ni, dalam ayat Quran, dia hilang keberkatan. Orang nak masuk syurga ni kena ada berkat. Okay, dalam kehidupan kita ni kita mencari keberkatan. Maka hilang berkat ni maksudnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melaknat kepada mereka, iaitu apa? Yang makan riba. Dalam hadis sebut makan sebab biasa orang buat riba nak makan. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, wa mukilahu, yang menjadi wakil kepada transaksi riba. Kemudian wa syahidai, dan saksi-saksi yang berkait dengan transaksi riba. Mereka semua dosanya adalah sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kawan kita ni
bukan kawan lah. Adik kita nak beli kereta. Kan? Beli kereta dia pun survey, tengok, oh, syarikat bank Rimau ni lebih ni profit dia. Bukan Rimau yang Islamik, Rimau yang tak Islamik. Dia ada Rimau, dia ada Sotong. Kan Rimau tu apa ni Maybank lah. Sotong tu CIMB. Kan? Jadi kita kata dia ada dia punya apa? Dia punya rate dia. Dia kata rate yang konvensional bagi ni lagi bagus lah. 2.2% saja. Kan. Tapi yang Islamik 2.35%. Contohnya lah. Maka dia pun submit lah yang konvensional. Konvensional tadi maksudnya bank yang tak Islamik lah. Dia pun submit. Bila submit tu, kemudian apa yang berlaku? Kita pula jadi grantor dia. Kita grantor dia. Kemudian ada saksi pula. Siapa saksi? Saksinya adalah berapa seorang dua orang ni kan. Contohnya kalau yang memerlukan saksi, maka semua tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlibat dengan perbaikan konvensional yang terjelas-jelas ternyata riba 100% yang lagi tak boleh dielakkan. Kan? Jadi kita kata itu maksudnya sekali sama semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi memandangkan masa kita ni sikit, saya nak pergi terus kepada konteks semasa. Okey. Ada tak kat situ? Pertama, benda yang paling basic tuan-tuan, kita kena betulkan balik ialah akaun dan juga simpanan duit kita dekat bank mana. Okey, akaun gaji kita dekat bank mana. Akaun simpanan kita apa semua dekat mana. Kan? Jadi kalau akaun kita masih lagi di perbankan konvensional, perbankan konvensional ni maksudnya yang tidak Islamik. Sebab kita sekarang ni dah ada Maybank Islamik, CIMB Islamik, Hong Leong Islamik. Hong Leong pun masuk Islam. Itu nama Hong Leong Islamik. Jadi kita kata waktu tu ada dia punya yang Islamik tu insya-Allah semua Islamik. Kan ada orang tak percaya, betul ke Islamik? Tah ya, tah tidak kan. Entah menunggang agama kan atas nama Islamik. Bank Islam pun sama kan. Bank Muamalat pun sama. Bank Simpanan Nasional pun sama kan dia kata. Tak ada bezanya Islamik tak Islamik. Sebenarnya bila sebut Islamik dia ada 4 layer. Untuk memastikan setiap produk yang ada dalam syarikat bank tu patuh syariah. Pertama, mesti wujudkan jabatan syariah. Jabatan syariah ni ustaz-ustaz ke ustazah yang pakar dalam bidang muamalat dan keuangan Islam, dan dipecah pula ada orang yang buat research kajian, ada orang yang buat review, ada yang buat macam-macam lah kan. Jadi lebih-lebih kurang ni ada 4-5 orang kat sini. Yang ni tujuannya buat kajian, nilai produk apa benda semua, itu dia punya bidang ni. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, setiap bank ataupun syarikat takaful ni wajib kena ada sekurang-kurangnya 3 ataupun ke 5 penasihat syariah mereka, pakar dalam keuangan, ada master, ada PhD, ada lama pengalaman dalam bidang keuangan untuk semak kajian yang dibuat oleh jabatan syariah. Okay, so jabatan syariah dia buat kajian, buat research, buat produk, buat apa semua. So yang kedua ni dia kena semak. Yang ni biasanya pakar-pakar lah. Okay, tak habis dekat situ. Dia takkan lulus produk tu hanya sekadar macam tu kalau dekat bank. Dia mesti bentang dekat Jabatan Perbankan Islam dan juga Takaful dekat bank negara. Ni jabatan yang ketiga, layer ketiga. Mesti bentang. Bila bentang ni, dia nak kena check, nak kena semak, nak kena apa semua. Kadang-kadang produk tu tak lulus. Produk bank tu tak lulus sebab yang nombor 3 ni tak lepas. Okey, kalau contoh satu-satu produk tu tak lulus, bank akan bagi masa 30 hari, bank negara akan bagi masa 30 hari kepada bank tadi yang buat produk tadi untuk review balik, betulkan balik semua kontrak dia supaya betul-betul mengikut standard dan muamalat yang dikehendaki oleh agama Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian layer yang keempat. Layer keempat ni kalau perlu melibatkan kepada majlis penasihat syariah bank negara, mereka akan masuk, akan pantau, akan tengok produk ni. Yang kedua akan ada audit daripada luar yang sentiasa akan menyemak kepatuhan syariah, ada audit syariah dia. Jadi yang ni 4 ni, insya-Allah kalau gunalah produk perbankan Islam, keuangan Islam dan sebagainya, insya-Allah patuh syariah, insya-Allah halal. Itu konsep dia. Okey, sekarang ni berbanding dengan konvensional ni tak ada siapa yang semak. Jabatan syariah pun tak ada, apa pun tak ada, nak buat riba ke, nak pergi bagi dekat syarikat judi ke, nak bagi apa ke, tak ada. Tak ada siapa yang semak. Maka kita kalau guna lagi akaun dan simpanan bank konvensional, pertama kita bersubahat dengan riba yang dibuat oleh bank konvensional. Kita bersubahat dengan riba yang dibuat. Kemudian juga ada unsur-unsur perjudian apa benda semua yang dibuat oleh bank konvensional, maka iaitu perjudian ni masuk forex trading apa benda semua lah. Kan dia buat,
maka semua tu kita syubhah. Maksudnya, nanti kalau dia bagi kita profit sikit, ataupun bagi kita ni lah, katalah kita letak RM5,000, RM10,000, adalah RM20 contohnya dapat. RM20 tu riba. Kita dah bersubahat, dapat pula RM20, dapat pula berapa ringgit, itu riba. Jadi perkara pertama yang kita nak kena betulkan dalam konteks masa akaun kita ni Islamik ataupun tidak. Sebab tu bila saya buat penasihat syariah untuk banyak syarikat, saya akan minta supaya BOD dia, board dia, dia punya ketua dia ke, dia punya CEO ke, untuk betulkan balik kalau ada bank, kalau ada akaun ni kena tukar akaun Islamik. Satu. Yang kedua, sarankan kepada pekerja baru yang nak buka akaun untuk dia punya bank tu, maksudnya akaun yang nanti dia akan masukkan gaji lah. Kadang-kadang kita buka Maybank tapi syarikat guna RSB. Jadi sarankan untuk buka RSB Islamik. Tu maksud dia. Kan? Kemudian tak cukup dengan tu. Saya sarankan juga supaya mereka ni kalau boleh pekerja-pekerja yang baru, pekerja-pekerja yang dapat ni untuk buka akaun KWSP Patuh Syariah yang baru. Ataupun tukar je. Boleh buat secara online, boleh pergi ke dia punya kaunter untuk buka. Ni pesan kepada anak-anak kita, untuk akaun KWSP kena tukar Patuh Syariah. Kenapa? Kerana cerita panjang pula ni. Tapi tak apa, inilah konteks masa riba yang kita nak belajar. Bukan riba tak zaman jahiliah apa semua tu. Kan kita nak belajar konteks masa. Okey, kenapa? Kalau akaun KWSP yang tak patuh syariah, okey, 69% daripada dividen profit dia tidak halal, tidak patuh syariah. Okey, contoh gini katalah yang untuk tahun ni punya ni saya buat contoh. Untuk tahun ni yang konvensional dapat 6%. 6% lah dia punya dividen profit dia. Yang akaun Islamik yang sepatutnya syariah dapat 5.65%. Maksudnya lebih jauh, lebih rendah daripada yang ada pada konvensional tadi tu. Lebih rendah. Okey, katalah profit tu kita dapat 1,000. Profit tu katalah contoh lah, ni baru-baru kerja lah, dapat 1,000 je. Ataupun dapat, katalah dah lama kerja, dapat profit tu 10,000. Okey, 10,000 kita dapat dekat yang bank yang akaun patuh syariah tadi, dia punya keuntungan dividen dia 10,000 untuk tahun tu. Katalah untuk tahun 2021, tahun 2022 ni 10,000. Kan? Jadi ni yang Islamik. Yang tak Islamik ni 6%. Kita tak dapat 10,000, kita dapat lebih. Katalah contoh dapat 12,000. Mana lagi banyak? Mestilah yang ni 6% kita dapat profit 12,000. Yang ni tadi 5.65% kita dapat profit 10,000. Jadi mana lebih banyak? Mestilah yang ni lebih banyak. Okey, masalah sekarang ni, yang konvensional ni tak patuh syariah dia dalam dividen tu 69%. Okey, buat kira-kira daripada 12,000 tu 69% tak patuh syariah. Berapa yang tinggal? Maksudnya nanti kita dapat profit 69% tu kita tak boleh guna. Tak boleh guna, tak halal untuk kita, tak patuh syariah, tak boleh kita guna. Yang kita boleh guna, katalah contoh tinggal balance tu daripada 69, kata 70, mungkin ada lagi 3,000, 4,000, 5,000 kita boleh guna. Daripada 12,000 tu, 5,000 je yang halal, yang patuh syariah kita boleh guna. Tapi yang konvensional, yang patuh syariah tadi, walaupun sikit dia punya dividen dapat 10,000 je, 10,000 tu kita boleh guna semua. Sebab semua pelaburan, semua aktiviti yang ada dekat patuh syariah dipantau oleh penasihat syariah dia, dan termasuk penasihat syariah dia juga, guru saya juga, banyak mengajar saya pelbagai isu berkait dengan Quran Islam, Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kan kami banyak juga company apa semua yang saya semak, dia bagi peluang untuk saya semak, untuk saya cek dan sebagainya. Banyak dia punya apa kita kata manfaat yang saya dapat ambil daripada Ustaz Dr. Zaharuddin ni. Jadi beliau salah seorang daripada penasihat syariah KWSP. Jadi semua tu dipantau, penasihat syariah pantau, jabatan syariah pantau, apa semua pantau dan sebagainya, supaya yang 10,000 tadi walaupun sikit tapi kita dapat halal dan berkat kat situ. Tadi 12,000 tapi tolak cleansing 69%, tak patut syariah, tinggal 5,000 je. Mana lagi banyak? Jadi kat situlah kena ada kesedaran tentang akaun patuh syariah KWSP. Sekarang ni boleh buat secara online, boleh buat apply secara online, dan kemudian juga boleh pergi ke kaunter untuk tukar ke punya akaun patuh syariah KWSP. Anak-anak kita ke siapa yang masih bekerja, carilah ruang dan peluang masa untuk pergi tukar. Kerana kita nak pastikan benda yang kita buat ni halal patuh syariah dan kita tak nak terlibat dengan riba dan sebagainya. Jadi yang konvensional tadi tu, KWSP tadi, bagus. Tempat riba ke tempat apa dan sebagainya, kita pasal apa? Sebab dana KWSP ni lebih daripada 1,000 bilion. Berapa trilion dana KWSP ni. Jadi takkan duduk statik macam tu. Kita nak bayar dividen, kena labur lah. Labur kat mana? Tempat haram ke apa? Haram jadah ke apa kan? Tahu haram jadah?
Haram Jeddah tu orang duk pergi Mekah. Haram Jeddah. Kan? Haram Jeddah. Kenapa haram Jeddah? Iyalah, yang haji tu daripada Masjidil Haram nak pergi ke Jeddah. Dia ringkas kan? Haram Jeddah, haram Jeddah. Yang teksi tu pun sama. Siapa nak pergi? Haram Jeddah, haram haji, hajar. Haram Jeddah. Nak pergi daripada Masjidil Haram, nak pergi ke Jeddah. Airport lah. Datang kita haram Jeddah tu. Kan? Ada itu. Maksudnya, benda-benda haram ni, kita kena pasti betul-betul supaya setiap benda yang kita buat tu, akaun kita semua tu, kita nak kena tukar bagi patuh syariah. Barulah duk fikir pasal zakat. Ni yang tak patut, akaun pun tak patuh syariah lagi duk tanya, zakat macam mana zakat? Nak keluar sekarang ke nak keluar ni? 10,000 yang keluar baru ni nak keluar zakat ke tak? Pastikan dulu patuh syariah, kan, baru cerita tentang zakat. Itu konsep dia. Jadi akaun dan juga kita punya simpanan. Yang kedua, kad kredit. Kalau guna kad kredit ni adalah Islamic, okeylah. Bank Islam ke bank apa ke, tapi yang konvensional jangan guna. Ustaz, saya bayar tau. Tiap-tiap bulan saya tak pernah miss bayar. Kan, tak pernah saya kena apa dipanggil? Bukan kena penalty. Tak pernah kena denda. Kan, tak pernah kena denda sebab bayar lewat. Kita kata bukan isu bayar awal, bayar lewat. Isunya kita menggunakan perbankan perkhidmatan yang terang-terang riba, kita pergi sokong guna kad kredit dia. Jadi syubhah. Jadi membawa kepada benda yang hampir-hampir kepada haram sebab kita guna dia punya perkhidmatan. Kan, katalah contoh yang ini contoh yang ekstrem lah. Kilam khinzir, kilam babi kan. Jadi kilam babi ni kita bagi apa, kita pergi kat kilam babi, kita kawan baik dengan dia. Kan, ataupun kita invest dekat kilam babi. Tuan-tuan, kilam babi yang kita invest tu lebih ringan dosanya daripada kita letak kat kredit, guna kat kredit perbankan Islam apa konvensional. Orang hari ni sensitif. Babi dalam Cadbury lah, babi dalam ni lah, kan, dalam tu ada khinzir, dalam ni ada, dalam sausage ada khinzir, DNA khinzir. Sensitif betul. Tapi akaun guna riba. Tuan-tuan, riba ni kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Baqarah 278 279 tu, Allah menyatakan fa illam taf'alu fa'zanu bihabbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Allah kata mereka yang mana terus berkait dengan riba, tak kisahlah komisioner ke apa ke, pakai je. Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata, aku isytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Dosa makan khinzir, dosa makan Cadbury, dosa makan apa, sosis khinzir tadi, Allah tak isytiharkan perang. Bahkan itu pun dimaafkan oleh Allah kerana kita tak tahu. Yang ni terang-terang kita tahu, kita masih guna lagi, maka Allah kata, siapkan senjata kamu. Kata Saidina Abdullah ibn Abbas, waktu kita di hari akhirat kelak, Allah isytihar kepada orang makan riba, khudh silahaka liharb. Pergi ambil senjata perang kamu, perang dengan aku, Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita perang dengan Allah tu, dengan Rasul hari akhirat kalau kita masih terlibat benda-benda yang masih berkait dengan riba. Kalau guna kad kredit, walaupun bayar ikut bulan, okey je, tak ada masalah. Tapi kalau guna konvensional, tetap bersubahat. Tetap bersubahat. Dia bukan isu guna, isu bersubahat dengan perkhidmatan konvensional yang kita guna. Kalau kad kredit Islamik, silakan. Sebab dia ada kontrak yang berkait dengan jual beli kat dalam tu, dia guna konsep tawarruk. Kan, ada proses dia, ada akad dia, ada benda yang kita kena baca, kena faham, tanda tangan, kontraknya, jual belinya, kemudian baru kita dapat kad kredit tu. Itu konsep dia. Okey, kemudian emas dan perak. Emas dan perak. Jual beli emas, kutu emas, kita sebut tadi. Akaun emas, tu dia. Banyak akaun emas sekarang ni. Kan? Tu tak bincang lagi lah, QM ke apa, itu tanya Isra dengan apa ni, Tawafuk lah. Itu mereka punya penasihat syariah. Baru isu yang timbul baru ni tentang leverage, tentang apa semua tu, yang tu kena tanya mereka lah. Cuma saya nak bagi tahu, emas ni asalnya kalau kita nak buat tukaran macam tadi, kan, tukaran tadi macam apa syarat nak buat tukar. Contohnya tadi macam Kak Syida dengan Kak Liza tadi, suka sama suka kan. Jadi dua syarat. Emas tu masuk gelang, walaupun rantai, okey, tak ada masalah. Tapi nak tukar dua syarat. On the spot, serahan segera, dan juga mesti dia punya apa ni, dia yadan biyadin. On the spot, serahan segera dan sama berat. Itu dua syarat. Okey, dua syarat. Kalau kita nak beli emas secara kat kedai ke, nak beli emas dekat apa? Dekat mana? Kita kata dekat bank ke apa dan sebagainya, maka syaratnya satu je. On the spot. Kan, sebab kita guna duit. Guna duit tu kita nak beli emas. Jadi on the spot, kita kena beli pada waktu juga. Pergi kedai emas, beli waktu tu juga emas. Itu benda yang paling terbaik untuk kita transaksi dengan jual beli emas. Trade in emas. Kan, trade in emas ni
satu-satunya kedai emas yang ada kat Malaysia, saya salah seorang penasihat syariah dia, Koperasi Koputra, kita ada 4 cawangan, kita buat buat ar-rahnu dan buat jual beli emas. Maka kita syaratkan supaya mereka nak jual beli emas ketika trade in. Ketika trade in ni tu, tuan-tuan tengok apa isu trade in ni? Pertama, dia barang riba lah. Kan? Sebab emas tu item barang riba. Yang kedua pula, isunya ialah trade in ni, sebenarnya trade in ni, jual beli ni dah selesai ke belum? Contoh gini kita pergi kedai emas tu, dan kemudian dia akan ambil kita punya rantai tu, dia akan cuci ke, dia akan masuk dalam mesin densimeter. Densimeter ni nak buang dia punya air dia, kemudian ada kunci emas, nak tengok ketulinan emas, dia akan gosok apa semua. Katalah emas kita tulen, memang beli tulen lah, bukan beli pasar malam kan. Jadi katalah tulen tu, kemudian baru dia timbang semua, anggarkan okey, katalah contohnya 2,200. Kita ni berminat dengan emas tadi tu, ataupun belum pilih lagi, tapi lepas dah tahu harga tu baru kita pilih kan 2,200. Jadi kita pun tengoklah bajet dia dalam 1,000 lagi, maksudnya dalam 3,200 lah. Kan kita pun cari lah. Persoalan dia sekarang, yang tadi ni tadi tak selesai lagi jual beli. Sebenarnya sepatutnya bila kita dah tahu harga tu, patutnya kita kena dapat duit tu, cash tu. Jual beli kena berlaku betul-betul dekat situ. Akad jual beli kena berlaku betul-betul, serahan kepemilikan emas tu dan juga kepemilikan duit kepada kita. Patutnya kita kena pegang 2,200 tu, baru selesai jual beli kat situ. Kan? Patutnya macam tu, cash dia. Tapi persoalan sekarang, isu trading ni ialah kita tak pegang duit tu. 2,200 kita tahu, 2,200 okey, saya pergi pilihlah emas saya. Pergilah tengok puluk dakap ke apa kan. Tengok design daun ketung ke, design lipan ke, design apa ke dan sebagainya, kita pun pilih kan, ambil gelang tu. So ambil gelang tu, kemudian tengok harga dia 3,400, kita kena tambah 1,200 lagi lah. Jadi yang tadi tak selesai lagi jual beli, kita nak buat kontrak jual beli yang kedua. Yang ni yang Nabi larang. Safqatain ay saqqah. Nabi larang 2 transaksi dalam satu jual beli. Dalam hadis yang hasan, dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam riwayat Imam Ibn Majah dan sebagainya, Nabi melarang 2 transaksi dalam satu jual beli. Maksudnya selesaikan dulu yang ni. Persoalan dia sekarang, perampok memang suka kalau kita duk cash kan, trading cash kan, pegang cash. Kan? Jadi macam mana nak selesaikan isu ni? Maka kita buat dalam perbincangan tu, penasihat syariah semua sepakat, kita keluarkan voucher macam voucher buku. Okey, yang resit tadi tu resit pembelian. Satu. Yang kedua, kita nak resit pemilikan, yang duit tu memang ada dengan kita, serah dekat kita. Maka kita tulis siap-siap kat situ, maksudnya voucher ini bernilai 2,200, maksudnya kedai keluarkan resit tu, ada resit pembelian emas sekian-sekian gram, sekian-sekian berat, sekian-sekian. Dekat bawah tu pula ada resit pemilikan, ada voucher bernilai 2,200. Kita pegang voucher tu tetap tu. Kemudian baru kita pergi tengok duit ke apa tengok emas apa semua tu. Kemudian baru kita kepilkan kita punya voucher dengan 1,200 dengan harga nilai emas yang baru kita nak beli, serahkan balik dekat kaunter. Yang tu patuh syariah. Kan? Tapi kebanyakan kedai semua buat trading macam tu. Kan? Jadi problem sebenarnya kat situ. Tuan-tuan pergi kat Sungai Buloh, pergi kat mana, sebab kita hanya doktrin kita, kedai ni orang Melayu kira okey. Kedai tak Islam jangan pergi. Jadi doktrin kita tu tak betul. Doktrin yang sebenarnya, saya banyak sebut tuan-tuan dekat TV, dekat radio, dekat apa, saya banyak sebut kedai emas kena betulkan kontrak tu, utama dalam trading tadi tu. Macam mana cara nak buat supaya patuh syariah. Kan? Jadi itulah benda-benda yang simple. Bukan salah kita, salah tukang kedai lah. Kenapa tak belajar, tak memahami, tak jelas betul tentang isu tu, supaya orang tak terlibat dengan riba dan tak terlibat dengan kesalahan 2 transaksi dalam satu jual beli yang Nabi sebutkan tadi. Okey, sebenarnya banyak lagi ni. Ni baru satu tajuk. Okay. Pelaburan seperti forex trading. Forex trading ni artis-artis banyak buat. Saya dulu pernah ajak debat dengan satu ustaz yang kata forex trading halal ni. Bukan debat, ajak diskusi lah, bincang. Supaya kita jelaskan. Sebab semua geng-geng forex trading yang melabur forex trading ni, duk pakai ustaz ni punya pandangan. Kan? Tapi tak disahut lah saya punya tu. Tak tahulah sebab apa kan. Tapi saya nak katanya bahawa kita dah lepas tanggungjawab lebih 20 fatwa dunia dan negara yang mengharamkan forex trading. Kan? Forex ni ada 2. Satu forex exchange yang tukar dekat money changer kan, tukar duit macam tu. Yang tu tak ada masalah. Dengan syarat on the spot je. Kan? Maksud serah terima tu mesti pada waktu yang sama dalam majlis akad dekat tempat tu. Okey, itu. Tapi yang ni masalah dia forex trading ni, kita melabur, dan melabur tu memang kita main isu again tau. Maksudnya beli mata wang tu beli, tapi secara online, platform online. Memang untuk dapat untung. Kan dia ada open position, ada close position dan sebagainya lah. Yang orang main forex trading apa semua ni ada leverage dia dan sebagainya. Jadi di situ isu yang sangat banyak berkait dengan riba.
yang Allah haramkan. Maka sebab tu fatwa di Mesir ke, fatwa di Kuwait ke, fatwa IOF ke, fatwa apa, semua mengharamkan forex trading. Termasuk fatwa kebangsaan, fatwa Perak, fatwa Selangor, fatwa wilayah mengharamkan forex trading. Tapi hanya kerana seorang ustaz yang sebut dalam kuliah dia, ustaz ni public figure pula, kan, orang kenal, orang pakai fatwa dia. Mana lagi pakar? 20 lebih daripada fatwa antarabangsa dengan seorang ustaz. Tak tahu dia ni bukan background muamalat pun. Kan? Tak ada kait dengan muamalat. Tak ada kait dengan muamalat pun. Tapi pandangan itulah dipakai. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh. 20 fatwa dunia dengan Malaysia kata tak boleh. Dia ustaz kata boleh. Kau ikut pandangan ustaz. Saya kata saya berlepas diri daripada fatwa dan pandangan tu, dan saya berlepas diri orang yang pegang pada pandangan dia, dan saya dah usaha dah nak ajak diskusi debat semua tapi tak disahut. Tapi tak apa. Jadi ceritanya saya nak sebut tentang isu forex trading, pelaburan berkait dengan riba yang Allah haramkan. Memang untung tuan-tuan. Saya jumpa seorang ustaz juga, dia dulu orang yang lawan orang kata forex trading haram ni. Dia kata halal, boleh. Kan dia berhenti 2017. Dia main forex ni 2008 lagi tuan-tuan. Dia ni kira bapak forex kot. Maksudnya dia ajar orang apa semua kan. Kan jadi memang pemorek kan, yang main forex tegar lah. Kan dia kata setakat 5 angka tu biasa dia bulan-bulan dapat, dia kata. Oh kan dia kata, waktu tu mewah, dia kata mewah. Tapi 2017 lepas balik pada umrah, dia tersedar macam Allah bagi hidayah lah pada dia, Allah bagi tunjuk pada dia. Dia berhenti. Semua anak-anak murid dia terkejut. Orang yang rapat dengan dia ni antara yang terkenal juga kat Malaysia ni tuan. Yang terkenal. Antara pemuka forex yang awal. Kan? Dia kata dia selalu cari hujah nak tolak ustaz-ustaz yang kata haram apa semua ni. Tapi 2017 tu dia mati akal. Minta kepada Allah kan supaya Allah mudahkan urusan ni, dia berhenti. Balik umrah tu dia berhenti. Hilang yang 5 angka, berapa angka setiap bulan yang dia dapat tu, tapi dia cari rezeki yang halal. Dan dia berkata yang dia waktu 5 angka dulu tu pun dia tak tahu ke mana duit-duit itu semua. Beli barang semua tak tahu, tak nampak, dia kata. Tapi alhamdulillah dengan kehidupan sekarang, dia cerita pengalaman dia, saya ajak dia naik atas pentas dan sebagainya supaya menceritakan kepada orang di luar sana betapa bahayanya forex trading, dan dia telah pun diharamkan oleh lebih 20 fatwa peringkat negara, peringkat negeri dan juga peringkat antarabangsa. Itulah konsep dia. Insurans. Okey. Insurans kereta, insurans rumah, insurans nyawa, insurans apa? Jangan ambil insurans, ambil takaful. Okey, saya sebut tadi insurans ni Majlis Fatwa Kebangsaan 4 kali bersidang. 1979, 2008, 2009, 2011. Yang ni mula-mula insurans insurans umum. Majlis Fatwa menyatakan bahawa tidak dibenarkan, haram lah. Yang kedua, 2008 mereka bincang tentang insurans khusus, maksudnya aksiden ke apa benda semua ni, yang itu juga tidak dibenarkan, tetapi mereka kata takaful diharuskan. Takaful. Kan dekat Malaysia ni lebih 20 dah takaful. Macam-macam takaful, ada etikat takaful ikhlas, Zurich takaful, FWD takaful, apa lagi, AI takaful, Prudential takaful, macam-macam lagi. Tonton guna yang tu. Jangan guna insurans. Untuk perubatan ke, untuk kereta ke, kenderaan ke apa, cari yang tu. Sama je, harga lebih kurang je. Tapi bezanya ialah dia punya kontrak yang ada dalam tu. Insurans punya syarikat, dia kena labur. Takaful pun dia kena labur. Insurans ni dia akan laburkan mana-mana tempat yang dia boleh dapat profit. Sebab tak ada siapa kawal daripada sudut kepatuhan syariah. Jadi pampasan yang bagi pada tuan-tuan tu yang dipanggil judi, riba, benda-benda yang haram tu. Kerana apa? Kerana dia tak ada siapa yang cover. Tak ada siapa yang tengok, tak ada siapa yang teliti, tak ada siapa yang jadi penasihat mereka. Takaful sama. Dia kena ada 4 layer penasihat. Ada jabatan syariah, ada penasihat syariah takaful, ada jabatan di bank negara, ada audit syariah. Jadi semua tu akan memantau supaya produk takaful ni adalah patuh syariah. Produk takaful ni halal untuk diambil. Jadi jangan ambil insurans lah. Ambil takaful. Okay, itu dia punya konsep. Kemudian tadi saya sebut 2009 Majlis Fatwa pula bincang tentang isu promosi insurans. Jadi ejen insurans. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf sebut lah, anak kita orang Melayu kita yang ramai berkait dengan ejen insurans ni. Ramai. Saya tak salahkan jadi ejen insurans, jangan jadi ejen insurans, jadi ejen takaful. Ni kadang-kadang dia jadi dua-dua sekali tuan-tuan. Bila kita tanya apa beza antara Islamik dengan insurans ni, takaful ni, dia kata yang ni Islam, yang ni tak Islam. Habis tu yang tak Islam kau buat juga, kenapa? Jadi marah juga kadang-kadang. Dia kata sebenarnya saya pun tak berapa nak faham sebenarnya kan. Jadi saya ikut je lah. Jadi itu masalah dia. Kan itu masalah. Jadi buat takaful jangan buat insurans. Jadi kalau anak-anak kita ke siapa ke yang ada jadi ejen insurans, terminate. Jangan jadi ejen insurans. Jadi ejen takaful. Kawan saya ramai ejen takaful.
kaya-kaya pun ada kan, ramai naik JTR lah, naik apa semua kan, jadi ketua jadi manager takaful, ramai yang kaya-kaya pun tak buat insurans pun. Maksudnya tak buat insurans boleh jadi kaya, buat yang halal boleh jadi kaya, pergi kepada takaful. Itu maksud dia. Kad perubatan pun sama. Kad perubatan ni apa? Kita punya medical card, masuk kena admit kan, masuk hospital, masuk apa dan sebagainya, maka semua itu termasuk dalam benda yang kita perlu perhati dan perlu tengok satu persatu. Jangan kita, sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, saya bimbang takut nanti otak kita dah cramp kan, tapi itulah secara ringkas, kena perhati betul-betul setiap duit keluar kita, masuk kita, supaya kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya nak pergi kepada soalan-soalan yang ada ni. Saya bacalah saya tengok. Okey. Kalau tuan-tuan ada, kalau perempuan ada soalan nak tanya terus pun boleh tanya dululah sebelum kita ni Ada, saya tengok dulu. Okey, main kutu tadi. Main kutu ni, kenapa nama kutu? Sebab dia merayap. Kenapa dia merayap? Ialah nombor 1, nombor 2, lagi dia merayap nombor 3. Jadi ibu kutu ni dia akan sentiasa survey, akan sentiasa tengok kepada dia punya anak-anak tu, memastikan supaya cabutan yang dibuat nombor 1, 2, 3 tu akan pergi kepada anak-anak tu. Itu dipanggil merayap. Betul nama dia kutu. Kalau tak dia nama benda lain kan, mungkin biawak ke tak tahu kan. Jadi itulah ceritanya. Okey, kalau kutu emas nak tengok emas tu apa? Kalau emas perhiasan, maka dia akan jadi bayaran secara ansuran tu. Bayaran secara ansuran 50 kita bayar setiap bulan kan. Jadi lama kita nombor 12 barulah kita dapat 1,200 barulah dapat emas tu contohnya kan. Jadi dekat situ. Kemudian juga bagaimana pula ibu kutu tu beli emas tu nanti. Cara dia beli emas tu macam mana kan. Jadi banyak benda lah nak kena tengok kat situ. Dan kemudian ada tak cas dikenakan oleh ibu kutu kan. Contoh nak masuk ni kena berapa ringgit ke, kenapa ke dan sebagainya. Jadi kena tengok betul-betul satu persatu sebab kutu ni macam-macam. Kan ada kutu khinzir, ada kutu biasa. Tak? Maksudnya ialah kutu ni ada jenis-jenis, macam-macam jenis kan. Jadi macam-macam cara, macam-macam kaedah praktik mereka. Jadi nak kena detail, nak kena tengok satu persatu. Okey, beli emas dengan harga hari ini tapi bayar overtime selama 6 bulan dapat emas habis 30 bulan. Okey, jadi kita sebut tadi Puan Yati, kalau bayar secara ansuran 6 bulan, kita yang menjual tu tak boleh guna duit ansuran tu. Okay, itu kaedah dia. Maksudnya kalau kita beli, dia ada dua satu bayar ansuran, satu lagi adalah kita post. Okay, post tu katalah seminggu sampai. Paling lawat seminggu sampai. Jadi kita sebagai seller, penjual tak boleh guna lagi dalam tempoh 6 bulan tu duit tu sebab jual beli belum berlaku. Itu cara nak elak riba. Cara nak elak riba ialah duit yang dibayar setiap bulan tu kita tak boleh guna lagi sehinggalah nanti duit yang terakhir, emas tu kita post, kemudian sampai dekat dia. Bila dah sampai tu dia bagi WhatsApp ke gambar apa dah sampai, okey saya beli, barulah waktu tu kita kata saya jual ataupun saya jual kepada tuan, kepada puan contohnya. Baru kita boleh guna duit tu. Sebab duit tu tadi bukan jual beli lagi. Duit tu sebagai ansuran sahaja. Okay? Jadi dia ada kaedah nak menyatakan benda tu boleh, tetapi dia ada dia punya kaedah dia. Macam mana dengan emas GAP Public Go ada penasihat syariah. Dr. Daud Bakar, Amani Business Solution, dia yang jadi penasihat syariah dan tengok tentang isu tu. Jadi kalau kata tentang Public Go, saya cuma bila sebut account ni dia ada sikit problem. Kan? Sebab dia betul-betul kena teliti kalau sebut dia tak ada account. Sebab kita tak beli fizikal. Fizikal ni maksud kita beli terus dapat. Sebab dia guna account. Gold account ni biasanya ada macam-macam jenis. Tapi kalau yang ada sedia penasihat daripada syariah dia betul-betul penasihat lah. Bukan tampan, bukan duta. Yang tu kita boleh gunalah. Kan contoh macam Public Go ada Dr. Daud Bakar atau pakar lah kewangan Islam. Peringkat antarabangsa dan dunia dan juga Malaysia lah Dr. Daud Bakar. Dan juga yang lain-lain. Macam KAB Gold. KAB Go ada sahabat baik saya, guru saya juga, Dr. Ahmad Sufian. Kan jadi dia penasihat syariah kat situ, maka tak ada masalah kalau nak jual beli dengan KAB Go. Kan jadi ada beberapa syarikat Go yang dia buat akaun apa semua memang patuh syariah. Saya beli emas bar transfer online tapi saya ambil bar tu kemudian sebab kedai tu jauh, boleh ke? Okey, emas bar ni kalau boleh jangan beli online lah. Kalau boleh jangan beli online. Sebab tak ada fatwa pun di kalangan para ulama menyatakan harus. Sebab tak ada fatwa di kalangan 4 mazhab pun menyatakan harus sebab dia gold bar. Maka memang kalau boleh kena beli on the spot lah. Kan kalau boleh on the spot. Melainkan orang kedai itu faham.
Maksudnya kita transfer katalah contohnya untuk 5 gram ke berapa gram ke, kata transfer penuh lah, full payment transfer. Tapi masalahnya ialah token kedai tu tak boleh guna lagi duit tu. Melainkan kita dah sampai, baru keluar receipt ke apa, jual beli, baru dikira jual beli. Kalau macam tu okey. Sebab, tapi kalau dia dah guna dah duit tu, dia buat benda lain pula, rolling ke apa ke, yang tu problem. Kan, sebab mas mesti berkadaran jual beli dia on the spot. Kalau dapat kita beli terus kat kedai tu, itu lebih baik. Dan kita boleh pilih, boleh tengok dan sebagainya. Tapi kalau public go, dia ada isu sikit lah, dia ada berapa gram je boleh datang dan sebagainya lah kan. Tapi kalau bawah berapa gram, dia tak bagi datang. Tapi tak apalah, kita nak kata asalnya kalau pembeli penjual tahu tentang isu ni, maka dia tak lagi termasuk dalam riba. Maksudnya apa, bayar pun online, kemudian baru kita datang ambil, okey, tak ada masalah. Tetapi yang kita datang ambil tu kan bertempoh. Jadi jangan guna lagi duit tu. Tapi masalahnya yang pekedai tu tahu ke tentang isu ni? Itu dia cerita dia. Okey. Gandum tu dalam bentuk biji atau termasuk dah proses, dan bagaimana dengan jualan makanan menggunakan gandum, garam, padi tu saja jika customer bayar dulu sebelum terima makanan. Okey, cantik. Okey, sekarang ni yang Nabi kata perlukan on the spot dan juga sama berat, itu waktu tukar gandum dengan gandum. Maksudnya kualiti dengan kualiti yang beza lah. Kan ni gandum juga tapi sikit kualiti. Tapi kalau kita beli kat kedai, kan kita beli makan ke gandum ke apa kat kedai, yang tu tak ada masalah lah. Kan yang tu tak ada masalah lah. Yang tu kira on the spot. Tak ada on the spot apa. Ibaratnya kalau zaman dulu kita guna emas, berapa harga emas, beli gandum. Contohnya berapa gantang. Yang tu tak ada on the spot, tak ada apa dah. Dia memang jual beli yang biasa. Memang jual beli yang biasa dan tak terlibat dengan pertukaran dua syarat yang Nabi sebutkan tadi. Maksudnya dekat kedai ke apa kita belilah, lambat pun tak ada masalah, bayar dulu pun tak ada masalah, sebab dia bukan lagi termasuk dalam dua transaksi yang sama jenis tadi. Gandum tukar dengan gandum kualiti rendah. Ini bukan tukar, kita beli. Maka beli tak terkait dan juga tidak terpakai syarat yang kita sebutkan tadi. Nak buat dengan simpanan komersial KBSP yang dulu sebelum ditukar kepada syarah, boleh buat di iAccount, betul? Okay. So, okay, ada orang tanya juga, duit yang dulu tu macam mana? Kan, yang dulu tu. Yang dulu tu sebab akaun KBSP Patuh Syariah ni baru je berapa tahun tuan-tuan. Saya 2016, 2017. Baru je berapa tahun. Jadi duit yang dulu-dulu tu kita kalau mampu untuk cleansing ni maksud kita infak sikit atas nama kita nak bersihkan duit tu, terpulang. Itu lebih baik. Tapi dia tak ada minimum, tak ada maksimum jumlah tu. Tapi yang dulu-dulu tu kita nak cuba nak infak ke apa, terpulang. Itu lebih baik. Tapi kalau dia nak ambil terus pun tak ada masalah. Sebab waktu zaman tu belum ada yang Patuh Syariah. Macam kita dulu, kita guna perbankan konvensional, bank Islam ni tahun 83 kan. Jadi sebelum 83 kita dah beli rumah lah. Bank Rimau lah contohnya kan. Jadi bila kita beli tu, ataupun bank lain-lain lah kan. Jadi kita dah habis bayar dah. Jadi adakah dikira sebagai kita ni? Tak. Sebab waktu tu belum ada bank Islam. Belum ada perkhidmatan perbankan Islam. Jadi tapi kalau kita nak infak juga, sekadar nak infak, nak cuci lah sikit-sikit kan. Apa-apa yang kita dah beli lepas, dengan sebab kelemahan sistem, dengan sebab kita pun tak ada apa-apa waktu tu, maka kita pun boleh nak infak cleansing macam tu. Dah tiba masanya KBSP sendiri keluar dari yang tak patuh syariah, akan ada automatik semua caruman patuh syariah. Betul, tapi sebenarnya dana yang patuh syariah ni cuma 100 bilion. Lebih daripada 1 point berapa trilion, cuma 100 bilion. Jadi umat Islam kena bekerja-kerja. Masalahnya sekarang ni 89% daripada umat Islam yang bin dan binti dalam akaun KBSP Patuh Syariah itu ialah dalam KBSP itu, mencara dalam KBSP ialah mereka yang belum tukar kepada akaun Patuh Syariah. Kalau nak kata buat automatik, bagus. Tapi sebenarnya dia bukan paksaan. Dia atas kesedaran kita. Kan? Sebenarnya boleh KBSP nak buat, cari yang bin dan binti terus tukar kepada Patuh Syariah. Tapi sebenarnya ada orang yang tak setuju sebab dia nak konvensional lebih tinggi. Sebab belum ada kefahaman tentang isu kepatuhan syariah. Maka sebab tu kita kena usaha sikit lah. Maksudnya online, daftar ke apa semua, pergi kaunter untuk kita buka yang patuh syariah. Dan sebab tu KBSP tak boleh buat automatik. Sebab nanti akan timbul bantahan pada orang tertentu. Kan? Sama juga kalau tuan-tuan tengok air lindung yang baru KBSP nak buka ni kan. Air lindung ni pun ada orang tanya, boleh tak saya ambil air lindung tu tapi saya ambil yang konvensional? Kan, patutnya disarankan kepada umat Islam, jadi fatwa kebangsaan sebut, ambil yang takaful lah. Tapi nak ambil konvensional. Ada juga yang orang Islam nak ambil kepada konvensional. Dan macam mana? Dan itu tak ada kesedaran. Jadi sebab tu KBSP tak boleh buat secara automatik. Okey. Kalau akaun company kita guna akaun konvensional, boleh tak ya? Kalau akaun company kita tukar, buka yang baru, buka current account, jangan buka yang konvensional.
cuba untuk buka kepada yang Islamik. Itu je lah saya boleh sarankan. Okey. Sebab kaitan riba, okey, insurans ada orang kata kalau tak mau riba kita kena duduk kat Planet Marid sebab kat Malaysia ni mana-mana pergi pun semuanya riba. Okey, memang adalah dalam hadis Nabi sebut setiap orang takkan terlepas daripada bunga-bunga riba. Jadi yang penting bukan isu Planet Marid ke ataupun Planet Namek. Tahu Planet Namek tu saya suka tengok kecil-kecil dulu Dragon Ball. Dragon Ball tu ada Planet Namek kan. Jadi nak lari kat planet ni kita kata susahlah. Cuma nak bagi tahunya kita usaha. Kita belajar, kita bincang, kita discussion kan supaya mana-mana kita boleh elak tu kita elak. Benda tak boleh elak, kadang-kadang kita tak tahu, tak ada maklumat. Moga Allah ampunkan kesalahan dan kesilapan kita. Betul lah. Okey. Kemudian kena faham konsep takaful tu juga bila ambil insurans Islamik. Jangan nanti tanya pula kenapa ada kurang faham. Betul. Sebab tu saya ejen takaful dia kena fahamkan betul-betul kepada customer. Dia kena fahamkan betul-betul pada customer. Ini satu kritikan jugalah saya selalu sebut. Kadang-kadang ejen takaful ni dia terlalu exaggerate kan. Betul dah yang Islamik tu. Tiba-tiba dia kata, lemah pergi hospital kerajaan. Macam mana kata kan. Nanti kalau orang nak mati tak buat hibah takaful sekian-sekian nanti isteri akan susah. Yang tu pun problem juga. Yang jenis promote yang macam-macam tu kan. Jadi kita nak kata promote tu betul-betul, bukan exaggerate, bukan lebih-lebih. Dan kena faham betul-betul. Maksudnya kalau kita ambil polisi takaful, fahamkan betul-betul sebenarnya kontrak apa digunakan. Kenapa beza dengan insurans? Patutnya ejen takaful mahir dah benda ni. Tiap-tiap bulan ada training. Kan? Mesti kena ada training. Manager dia kena buat training kat dia. Fahamkan apa beza insurans dengan takaful. Kan? Biasanya dia orang ambil yang saya punya tanyalah ustaz tu. Perbezaan perbankan insurans dan takaful 2 jam lebih kita bincang. Tuan-tuan boleh tengok kat Facebook ada. Biasanya mereka akan ambil yang tu lah sebagai spread perbezaan antara insurans dengan takaful. Saya jelaskan ada 4-5 ciri kat situ. Itu dia punya perbezaan dia yang sangat ketara. Dia macam khairat kematian. Kan? Kita wajib bayar tu. Khairat kematian RM30 setahun apa semua. Tapi sebenarnya dia bukan bayar. Dia sumbangan. Jadi takaful pun sebenarnya bentuk sumbangan. Jadi apa beza dia? Tuan-tuan boleh nak rujuk kat situ. Okey. Pinjaman secara qardul hasan ada lagi ke zaman ini? Tak ada untung. Payah lah. Bank memang tak buat. Kalau buat qardul hasan, tak lamalah bank tu melingkup. Tapi kalau kita sendiri buat qardul hasan, mungkin ada. Kawan kita bagi pinjam kat kawan kita 1,000, pulang balik 1,000. Mungkin ada. Yang tu tak jadi masalah. Itu benda yang paling bagus, yang paling terbaik lah. Okey. Sekarang ni banyak tersebar post-post di FB kata ambil Islamic Finance pun sama je riba. Macam mana tu Ustaz? Okey. Pertama sekali, dia bukan orang dalam bank tu dan dia hanya bercakap-cakap kosong kan. Orang-orang yang macam ni biasanya orang kaya yang ada duit, dia kata ambil cash, semua ambil cash kan. Persoalan dia sekarang ni, kita nak elak daripada guna riba yang terang-terang riba, sebab tu berpindah kepada Islamic Bank. Financing, kita buat financing di Islamic Bank. Tapi orang ni yang nak meruntuhkan Islamic Bank ni kan, dan dia tak ada apa-apa solution pun. Dia tak ada apa-apa pun benda yang produk dia ke, ada bank dia sendiri, qardul hasan ke apa yang dia nak buat. Dia cuma condemn je. Dia akan condemn dan akhirnya semua orang tak payah apa, kita kata kita bukan galakkan sangat guna Islamic Bank. Kita cuma galakkan kalau kita tak, maksudnya nak buat financing, beli rumah pun semua, mana ada orang mampu beli cash. Jadi dalam keadaan seperti itu ada solution. Islam bagi kita solution. Cuma kalau ada kekurangan ke ada apa ke, kita minta berlindung pada Allah. Kita guna ni, yang ni katakan Islamic, yang ni dikatakan kita boleh guna, kita gunakan di atas fatwa, pandangan ulama dan sebagainya. Kita bersangka baik. Tetapi kalau ada kesilapan, kekurangan apa, kita minta ampun pada Allah daripada terang-terang guna konvensional. Ada beza kat situ. Kan itu maksud dia. Okey, macam mana insurans yang ditawarkan dalam pembelian barang-barang elektrik? Bagus juga ni. Okey, tengok. Kalau kalau insurans barang-barang elektrik, kalau dia pakai ion kredit, ada ion kredit Islamik satu, yang kedua ada insurans Islamik juga menawarkan untuk produk-produk seperti itu. So nak kena tengoklah. Kalau kata contoh, kita beli, kalau contoh ni beli apa? Thermomix lah kot. Thermomix 5 contoh. Okay. Jadi itu dah out of date lah kan. Tapi kita kata contohnya beli barang-barang yang seperti itu, elektronik, mesin basuh apa semua kan. Jadi dia bukan insurans, mungkin juga dia ada warranty. Warranty mungkin. Jadi nak kena tengok kalau warranty tu termasuk dengan bayaran tu secara umum untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun warranty, maka rupanya harus. Tapi kalau extended warranty, ini benda lain pula. Katalah contoh kita beli kereta luar negara. Saya katalah Merc ke BMW, biasanya dia ada extended warranty. Maksudnya kereta ni bateri jangka hayat dia kan, kalau pakai bateri yang dipanggil hybrid tu 50,000 bateri dah.
harga bateri, bukan bateri yang biasa ni, dia bateri sistem. Kan? Jadi harga RM50,000 tu, jadi dia pun tawar pada kita kalau ambil extend warranty bayar lagi RM3,000. Yang tu problem. Yang tu ada perbincangan. Majlis Fatwa tak bincang lagi, Majlis Fatwa Negeri pun tak bincang lagi, tapi setakat yang saya kaji, dia ada problem daripada sudut dia punya, sebab kita bayar satu benda yang gharar, benda kita tak pasti akan dapat ataupun tak untuk jangka masa akan datang. Kalau dia bayar sekali harga tak ada masalah. Kan kalau ada, contohnya kalau juga insurans tadi tu, insurans dalam apa kita pembelian barang-barang elektrik, kalau dah tak ada langsung dah, maksudnya tak ada Islamik, tapi kita nak beli barang tu dan wajib untuk ambil insurans. Wajib untuk ambil insurans contohnya kan. Macam kita beli rumah, dia ada MRTT, mortgage tu, takaful lah kan. Jadi wajib untuk ambil. Kalau kita beli yang Islamik punya financing, kita automatik akan dapat yang Islamik punya cover tu, insurans dia ataupun takaful dia. Tapi kalau beli yang konvensional, dapat konvensional lah. Okey. Tapi kalau unsur-unsur seperti itu ada kepaksaan dan sebagainya, contoh elektrik tadi iPhone ke ataupun insurans dan sebagainya, maka insurans yang seperti itu kalau daripada sudut memang tak boleh nak elak, wajib untuk ambil, maka hukumnya adalah harus. Okey, wajiblah untuk ambil. Kalau tak ni kira tak boleh beli handphone ni contohnya. Tapi kalau kita hanya tambah plus saja, yang tu kita kata elakkan. Sebab dia adalah insurans. Tapi saya kena semak balik, nak kena tengok adakah barang-barang elektrik sudah ada takaful. Kalau ada takaful, ambil takaful lah. Kan? Sebab tu kadang-kadang syarikat ni dia main letak je insurans ke takaful, tapi sebenarnya adalah takaful. Kan? Padahal dia kata insurans lah. Yalah insurans tu takaful ke insurans? Insurans. Jadi payah sikit lah kan. Jadi kalau kita kata insurans tak ada takaful, okay, harus kita ambil lah. Yang tu sebagai jaminan kita kalau berlaku apa-apa pada barang yang kita beli. Wallahu alam. Ada persoalan setakat ni lagi? Ustaz, saya nak tanya, contohlah kan, kalau orang dia beli rumah dan kemudian dia guna, kan dulu-dulu tak ada ilmu, orang kata jahil tak tahu, jadi guna akaun bank yang konvensional, dan benda tu dia guna sampai sekarang lah bank tu, sebabnya dia memang dalam kesusahan, memang dalam masalah kewangan, maknanya dia tak boleh tukar kepada, kan dia ada syarat-syarat dia kan, bila macam tukar kepada yang syariah ni dia macam mana-mana, jadi dia tak mampu untuk buat benda tu. Adakah dia tu kira macam dikira dosa benda yang dia buat tu, sedangkan memang bukan sebab dia nak buat benda tu, tapi memang dia tak mampu. Okey, satu persoalan yang sangat baik. Okey, tentang isu yang kita dah buat dulu, kemudian nak buat refinance, kena bayar balik kos refinance untuk Islamic Bank, kemudian ada kos-kos tertentu, kemudian mungkin pula umur kita tak sesuai dah ke ataupun sebagainya lah. Jadi bank banyak ciri dia akan tengok sebelum kita buat refinance tu. Okey, katalah memang kita pergi dah submit dah berapa bank, cuma yang saya nak sebutkan dulu, kalau boleh submit mana-mana bank, itu satu isu lah bagi yang mana nak buat tadi. Yang kedua memang tak mampu dah. Dan mungkin rumah tu dah 2-3 tahun lagi nak habis ke contohnya, 5 tahun lagi ke, dan memang dah tak boleh dah untuk refinance dengan umurnya, dengan kesihatan, dengan faktor keuangan dan sebagainya, maka dia boleh untuk teruskan dengan keadaan dia harus untuk menggunakan yang konvensional tadi, tapi dengan syarat kemudian hari dia cubalah untuk infakkan, untuk cleansingkan duit-duit dia tu, dan dia doalah pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dia kerana ketidakmampuan dia. Kan? Seperti mana Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 286 tu, Allah menyatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami disebabkan kami terlupa, disebabkan kami tersilap, dan disebabkan kami ma qatalana bih, yang kami tak mampu. Maka mudah-mudahan Allah beri kemampuan lah, ataupun kebaikan. Kalau dah tak mampu nak buat tukar semua, dia sendiri tahu. Dia sendiri tahu faktor keuangan di sini memang betul-betul tak mampu, maka mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi untuk masa akan datang, mana-mana duit yang dia ada, cubalah untuk infak kepada kebajikan ke apa, atas nama dia cubalah untuk nak menyucikan, dan ada usaha untuk nak cucikan tu, dan itulah yang mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada dia, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Soalan dia, kita ada emas, kita nak tukar yang baru, kita ada emas lama, kita tukar baru. Ada pendapat mengatakan tak boleh buat demikian, kita kena ambil emas dulu, ambil duit dulu, kita tolak, kita ambil dulu, kita pegang duit dulu, duit sempatan kita, baru kita beli emas yang baru. Misalnya kita sekarang ni nak tolak je emas tu untuk beli emas baru. Ada pendapat macam mana tu, Ustaz? Okey, dia gini
Sebenarnya yang kita bincang panjang tadi tu, kita sebut tentang isu trading lah. Sebenarnya trading tu lah kan. Maksudnya trading, kita nak beli emas baru, kita nak tukar dengan emas yang lama yang kita ada dalam simpanan kita. Jadi saya kata lebih baik kalau kedai tu sendiri dia boleh untuk buat macam voucher kan. Maksudnya ganti pada tempat duit tu voucher, dia keluarkan dia punya resit, kat bawah tu nilai ni adalah berdasarkan emas tadi, contohnya 850 ataupun 2,300. Itulah nilai emas yang dia anggarkan kepada emas kita yang lama tadi tu. Maka kita pun ambil resit dan voucher tu dan kita pegang tu sebagai duit lah, dia ada nilai tu. Dia resit pemilikan dan juga resit jualan kan, ada pemilikan, kita pun pilih lah emas baru yang kita nak tu, kan kita tambah sikit dan pulangkan balik voucher tu dengan tambahan duit yang kita ada. Kalau boleh buat macam tu okey. Okey, yang kedua, kalau contohnya sebab JAKIM dah bincang dan juga berapa 2012 lagi dan fatwa pun nampak macam ada perbincangan, Perlis pun dah ada beberapa perbincangan fatwa tentang isu ni. Mereka menyatakan bahawa ada pandangan sebahagian para ulama daripada Imam Ibn Qasim, Imam Zuhri dan sebahagian pandangan Imam Ibn Qayyim dan ulama-ulama lain menyatakan emas perhiasan tidak lagi terikat dengan kepatuhan syariah untuk ditukar seperti tadi sebab dia emas perhiasan. Tapi saya nak sebut kat sini, walaupun JAKIM sebut macam tu, Imam Zuhri sebut macam tu, tapi 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tetap menyatakan dia sama ada perhiasan ataupun emas gold bar tu orang tak pakailah, bukan perhiasan. Tetap kalau boleh kita ikut pandangan 4 mazhab tadi. Sebab dia punya nas dia, Nabi tak membezakan di antara dia adalah emas perhiasan ataupun bukan perhiasan. Nabi tak membezakan. Jadi kita kata kalau boleh dapat trading yang seperti tadi, kita buat macam tu lah. Kita minta kepada syarikat buat macam tu ataupun pekedai buat macam tu. Saya tengah usaha untuk buat kesedaran kepada syarikat kedai-kedai emas ni untuk buat macam tu. Ada voucher dia, ada sekian-sekian supaya dia mengambil alih tempat duit, dia sah. Macam voucher buku. Voucher buku kita pergi bawa kedai buku sah lah. Kan? Jadi maksudnya kita tak perlu tambah duit ke apa, dengan voucher tu ambil alih tempat duit. Jadi kalau konsep tu digunakan lebih baik dan saya kata kalau nak ikut pandangan JAKIM ke apa, terpulang pada tuan-tuan ijtihad masing-masing. Cuma saya nak kata kalau ikut pandangan 4 mazhab lebih baik supaya kita elakkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang melibatkan masih isu riba tadi. Wallahualam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, 1-2 soalan sebelum kita habiskan. Silakan sahabat, jika ada persoalan. Okey. Silakan. Izzah tak on mic. Nanti insyaAllah nanti kita sambung judi moden pula untuk siri yang kedua. Itu pun ramai orang buat. Sekolah buat judi. Masjid buat judi. Jadi judi yang macam mana tu nanti kita bincang lah. Jadi banyak lagi. Itu dalam siri yang kedua nanti kita bincang detail insyaAllah. Judi untuk sejarah Ustaz ya? Ya. Ada soalan ke sahabat-sahabat? Silakan Izzah. Tak dengar suara lah. Dah on mic dah. Tulis. Faham Kak apa ni? Kak Syida, faham baru nak hadam ni. Kak Ira rasa macam full kan nak hadam kali. Baru nak hadam, nanti minggu depan tanya soalan. Tengah baru nak hadam. Boleh tu, boleh. Kalau baru tengok balik tu kan, tengok fikir-fikir balik, minggu depan ada soalan boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz, akak nak tanya tentang gadaian barang kemas. Okay. Macam kata gadaian kepada di Ar-Rahnu tu tak apa kan Ustaz? Sebab memang akad dia jelas, kita tahu bayaran harian yang kita kena bayar untuk simpanan emas tu untuk kita gadaian itu okey kan Ustaz? Tak ada masalah apa kan? Okey, mana-mana Ar-Rahnu sama ada bawah Yapim, Ar-Rahnu Yapim, mana-mana bawah Ar-Rahnu Bank Rakyat ataupun Ar-Rahnu bawah Bank Muamalat ataupun Ar-Rahnu bawah Koperasi Koputra, semua yang Ar-Rahnu tu insya-Allah patuh syariah. Ar-Rahnu pejabat pos, Ar-Rahnu apa lagi. Semua tu okey, tak ada masalah. Cuma kita kena pilih sikit lah. Mungkin dia punya bayaran simpanan dia, kos harian dia yang mana lebih rendah, mungkin kita pergi yang situ lah. Itu saja konsep dia. Cuma sekarang ni dia orang guna kontrak tawaruk lah. Cuma tak apalah, itu panjang punya perbincangan. Tapi selagi mana pajak gadai tu Islam, pajak gadai Islam lah, Ar-Rahnu, maka kita gunakan insya-Allah, tak ada masalah. Ada berlaku situasi di mana orang nak pinjam duit dengan kita. Lepas tu dia letak surat pajak gadai tu dekat kita kan, surat pajak gadai yang tak Islam lah kan Ustaz. Lepas tu Ustaz, adakah kita dikira bersepahat juga Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Okey, kalau pajak gadai tu dia letak surat pajak tu ada Islamik, okey lah. Sebagai dia punya grantor ataupun dia punya jaminan dia. Tapi yang kalau konvensional tu, dia ada perbincangan, dia macam ni, konsep dia,
insurans tadi diharamkan. Ya. Di konsep dia gini, ni saya buat analogi dulu sebelum saya pergi pada hujahnya. Okey, katalah contoh, orang tu yang langgar kita, dia pakai insurans, kita pakai takaful. Tapi dia langgar kita. Okey, bila dia langgar kita nak buat claim ke atas dia punya insurans. Sebab dia langgar kita dan dia yang bersalah. Jadi kita nak claim insurans dia. Benda ni berlakulah biasa, tak ada masalah. Okey, sekarang ni boleh tak? Sebab kita nak claim tu insurans dia. Dia insurans bukan takaful, kita yang pakai takaful. Tapi dia langgar kita. Kan? Jadi jawapannya, banyak majoriti di kalangan para ulama mengharuskan untuk claim sebab yang dia tu pakai insurans salah dia. Kita nak tanggungjawab ni kereta kita. Kan? Takkan kita claim pula kita yang kena langgar, kita claim pula insurans kita. Jadi sebenarnya boleh untuk claim insurans dia walaupun dia pakai insurans, kita pakai takaful. Dan konsep macam tadi, kalau contoh dia letak surat pajak gadai tu yang tak Islamik contohnya, yang pajak gadai non-Muslim lah ataupun pajak gadai yang biasa, maka waktu tu boleh untuk kita jadi sebagai tanggungan pegang sebab itu bukan salah kita. Tapi ceritanya sekarang sebab dia pinjam duit kita. Jadi pinjam duit kita dia jadikan sebagai pegangan, maka itu hukumnya adalah diharuskan. Tapi kalau kita boleh elaklah. Cuma dari sudut hukum harus. Sebab bukan kita yang pergi kepada pajak gadai yang tidak Islam tu, dia sendiri yang pergi dan kita nakkan hutang kita. Kita nakkan dia bayar hutang kita sebagai jaminan, maka hukumnya harus. Allahuakbar. Tapi kan kalau dia tak bayar hutang kita, Ustaz. Dia tak bayar, kita tebus je, tak ada masalah. Kita tebus je surat tu dan kita boleh ambil kita punya hutang, katalah contoh katalah kita tebus dia hutang kita 800. Kita tebus tu dapat 1000. 200 tu wajib kita pulang balik pada dia. Kita ambil 800 saja. Wallahualam. Wallahualam, masya-Allah. Kalau Arwah Nur dia buat macam tu. Contoh Arwah Nur, kita gadai dekat dia dan kemudian sampai contohnya 18 bulan. Dia ada 6 bulan, kita tak dapat tebus. Bila kita dapat tebus, jadi Arwah Nur akan buat lelongan pada barang kemas kita tu. Dia ada surat dia apa semula, dia akan hantar peringatan tapi kita memang tak mampu nak bayar dah. Maka pada waktu itu dia lelong. Bila dia lelong, katalah contoh kita hutang katalah contoh 2,000. Tapi dia lelong barang kemas kita tu dapat katalah dah tolak kos dia apa semua, katalah contohnya 3,000. Kemudian dah tolak kos semua ada baki 500. Ini kelebihan Arwah Nur. Arwah Nur wajib memulangkan balik 500 balance tu kepada kita. Kalau konvensional pajak gadai biasa dia tak ada pulang lah. Dia ambil semua sekali. Wallahualam. Semua Ustaz kalau konvensional kan? Betul. Sahabat-sahabat semua rasanya tak ada soalan dah ya. Kita simpan tu pada minggu hadapan insya-Allah. Tajuk yang lebih trigger dah Ustaz. Jodi yang tak disedari kan. Dosa tak disedari insya-Allah. So sahabat-sahabat semua, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas keadaan pagi ini dengan ilmu sampaikan yang membeku kami hari ini Ustaz. Memang rasa macam ya Allah, banyak benda yang satu itu istilah riba tu kan, yang Allah kita orang sampai macam pandang benda tu remeh je, tetapi sebenarnya besar implikasi dalam hidup kita seharian kan insya-Allah. So Ustaz, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Dengan itu kita intensif pagi ini dengan tahfiz kafarah. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas keadaan pagi ini. Kita jumpa lagi pada setiap akan datang pada minggu hadapan. Mudah-mudahan sihat-sihat terpadat untuk mengharap ilmu-ilmu disampaikan lagi berkenaan dengan keuangan amalah yang jarang-jarang kita orang kata ambil cakna, jarang kita ambil sebagai satu anggotanya. Kita nampak dosa-dosa yang berkaitan dengan ibadah saja. Ini berkaitan dengan makan dan minum kita juga. Apa yang masuk badan kita kan. Sumber pahala dan haram ini tahu. Ya. Ingat senang ke ya aku beli emas? Ya. Emas ni kita tahu ada emas. Rupanya susah ajar sidah. Ya. Nak dia Okey Kak Ya, jumpa lagi ya insya-Allah. Kalau ada perbincangan kita sedang grup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syida. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Syida, Puan Liza. Terima kasih semua. Kak Liza. Terima kasih semua. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam grup ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih. Sama kat online. Hari yang semuanya kena apa terbakarlah kepala. Risau rasanya. Kita jaga balik semula rakaman. Saya ingat besar-besar dekat tangan tapi syariah ke tak? Sudah. Kan? Ya betul Kak Ya, betul. Okey Kak Ya, jumpa lagi Kak Ya. Assalamualaikum Kak Ya.